Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalili wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu ta'ala an, ditanya daripada ruh, adakah qadim atau hadis dan apa hakikahnya? Qala musannif rahimahullah ta'ala muka surat 5 ni, baris yang ke 10 daripada bawah. Kena dah? Baris yang ke 10. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu tu maksudnya ialah, itulah makna yang diterjemahkan daripadanya, itulah Syekh Ramli. Ditanya daripada ruh, makna tentang ruh. Ditanya daripada makna tentang ruh, adakah qadim atau hadis? Ruh ni qadim atau hadis. Jadi ni pada dasarnya ni, itu maknanya kaedah yang paling mendasar sekali ialah ni, bila sebut kata qadim itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada zat ataupun sifat Allah Taala. Jadi maknanya ni, mana kita bila kita dengar soalan tu nak pergi ke kata qadim tu ni, itu makna payahlah sikit ni. Sebab ruh-ruh ni apa dia ni? Tu. Ruh itu bukanlah satu juzuk ni, Tuhan dia tak ada juzuk-juzuk. Itu akan menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat. Tu. Cumanya Allah Ta'ala makna zat yang bersifat. Tu. Jadi kalau kena kepada zat Allah Ta'ala, kalau kena kepada maknanya sifat Allah Ta'ala, tu maknanya, itulah maknanya qadim. Tu. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, itu sebagai orang panggil gambaran awalnya bila kita dapat soalan lagi tu, makna kita dapat dah ni. Tapi apa ada soalan yang seumpama ni? Adanya soalan ini kerana ada orang berkecek lah ni. Maka perlu dibuat satu penegasan. Ini dalam bentuk pertanyaan. Orang tanya mu'alif rahimahullah ta'ala makna tentang hal ini. Jadi adakah dia tu mana qadim atau hadis, dan apa hakikahnya? Apakah hakikat ruh tu? Maddah dia maddiyah. Maknanya maddah dia maksudnya ialah hakikat diri dia tu apa dia? Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu makna Syekh, maka adalah pada mazahib ahli sunnah. Jadi dia buat dengan jamak mazahib ahli sunnah tu. Maknanya orang panggil mazhab-mazhab, dalam mazhab ahli sunnah tu dia ada forok-forok dia. Bahawasanya ia hadis. Mana ruh ni ialah hadis, mana baru jadi. Tu. Maknanya yang ada permulaan. Ataupun kita kata makhluk baru kena jadi. Sebab baru kena jadi ni bermakna dia hadis. Dua tu dia panggil talazum. Berlazim-lazimeh. Kerana istilah keduanya itu juga merujuk kepada masodaknya ialah tak ada lala, ialah maknanya kita makhluk ni lah. Sama ada panggil hadis ataupun panggil makhluk ataupun panggil alam mengikut mafhum masing-masing. Mafhum saja berbeza dengan nama-nama yang berbeza, tapi masodak huk tula, masodako. Masodak tu makna bahari itulah benda tu. Tu masodak.
Nak panggil air tahur pun yolo, air mutlak pun yolo juga. Tu. Jadi kita kata hadis, itlaq hadis ko ataupun makhluk ko, alam ko, mumkinat ko, kainat ko, kain ko, semua tu kena kepada makhluk, makhlukat. Cuma mafhum dia berbeza. Tu. Dari sudut mafhum makna lah. Mafhum ni makna-makna. Dari sudut mafhum ataupun makna dia tu berbeza. Tapi diri benda tu makna hak tolong. Tu. Kena ke atas benda tolong Contohnya sebagai dia kata iblis, syaitan. Tu. Iblis, syaitan tu kita ambil mafhum dulu masing-masing. Tu. Iblis tu ialah satu kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang asalnya ialah orang berjuru. Kemudian dia jadi jahat. Jadi jahat tu dia jadi syaitan. Jadi syaitan ini sebenarnya dia merujuk kepada perangai, perwatakan. Yakni syaitan ambil daripada syaitana, maknanya makna ba'uda, makna jauh. Jauh daripada Tuhan. Bagaimana jauh daripada Allah Ta'ala? Yakni deraka kepada Allah Ta'ala. Jadi yang mula-mula deraka kepada Allah Ta'ala ialah iblis. Dengan sebab itu yang mula-mula jadi syaitannya ialah iblis. Jadi tiap-tiap iblis itu adalah syaitan belaka. Tapi tidak semestinya syaitan itu iblis. Bahkan manusia pun juga ada yang jadi syaitan. Sebab syaitan ni ialah perangai. Merujuk kepada perangai. Tapi kita sudah gunakan istilah iblis syaitan itu dengan secara bersilih ganti. Tanpa melihat kepada orang panggil perbezaan lagi. Itu istimal yang masyhur dah begitu dah. Tapi kalau kita nak kira hakikat iblis tu satu kejadian yang dia lah akhirnya mula-mula merintis jadi syaitan. Sehingga bila kita kata iblis semua syaitan berlaku. Tapi tidak semua syaitan tu iblis. Manusia pun ada juga syaitan. Sebab syaitan-syaitan ni kerja dia jauh daripada Allah Ta'ala dan menyekat manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Tu kerja syaitan lah. Maka hak syaitan manusia ni macam-macam. Rupa perkataan dia melemahkan semangat. Orang nak kepada agama. Itu makna syaitan lah tu. Tu. Bahkan dalam kitab tafsir tafsir ayat Ahkam Muhammad Ali As-Sabuni tu. Itu maknanya diambil dinakulkan perkataan Sayyidina Umar. Dia kata kepada binatang kuda, kerana ngauduh payah bahasa dia kata syaitan. Mana syaitan ni al-mumarrad maknanya yang perangai huduh jangan. Itu dia merujuk kepada makna syaitan itu dia merujuk kepada perangai sebenarnya. Tu. Macam kita kata manusia tu merujuk kepada satu bangsa makhluk Allah Ta'ala. Begitu juga iblis, satu bangsa makhluk Allah Ta'ala. Jin, satu bangsa makhluk Allah Ta'ala. Makhlukat, malaikah, satu bangsa makhluk daripada Allah Ta'ala. Tapi bila kita sebut syaitan, itu ialah satu karakter, satu perwatakan, satu perangai. Perangai tak berjuru. Perangai lari daripada Allah Ta'ala. Mana pisah orang panggil, lari daripada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak kira lah manusia kau jin kau kalau perangai dia orang panggil kau jauh daripada Tuhan jauh daripada Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala ialah bi'atibari fa'lil mukallaf. Perbuatan kita mukallaf ni apa dia? Fa'lut ta'ah. Itu makna yuqarribuhu ila Allah. Perbuatan taat mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Perbuatan orang panggil derhaka maksiat menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Jadi dekat kita dengan Allah Ta'ala atau perbuatan itu iktibar perbuatan kita. Jadi manusia pun akhirnya boleh jadi syaitan juga. Tu. Jadi apa hakikahnya? Hakikat mana ruh ni? Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maka adalah pada mazahib ahli sunnah bahawasanya ia ruh ni hadis. Mana baru, bagai kena jadi. Bila kata baru bermaknanya kena jadi. Bagai kena jadi makna makhluk. Dan bersalah-salahan ulama padanya pada ruh. Tu pada ruh. Bersalah-salahan ulama pada ruh, pandangan ulama tentang ruh ni bersalah-salahan, maka setengah daripada mereka itu yang memegang mana imsak, menahan diri. Itu maksud pegang. Memegang daripada masuk bicara tentang ruh ni. Memegang daripada masuk bicara makna dia tahan diri dia, imsak. Imsak makna tahan diri dia daripada bercara tentang ruh. Dia sengaja pisah tak siap bercara bab ruh ni. Sebabnya suatu orang panggil peringatan daripada Allah Ta'ala dah cukup dah. Mana bahasanya kulir ruh min amri rabbi. Maksudnya kata ke bahasanya ruh itu adalah daripada pekerjaan Tuhan aku. Cukup dah. Jadi dengan sebab itu ada di kalangan mereka itu kalangan ulama mana imsak diri mereka, maknanya tahan diri mereka
daripada membicarakan duk mengaru ataupun orang panggil mengarung di dalam membicarakan tentang ruh kerana pekerjaan Allah min amri rabbi, daripada pekerjaan Allah, urusan Allah Ta'ala, itu urusan Allah Ta'ala. Hakikat ruh tu gapo dia, itu urusan Allah Ta'ala. Dan hanya dikatanya setengah daripada mereka tu ulama yang imsak dia mereka daripada bercara, masuk cara tentang ruh ni, bahasanya ia maujud juun. Jadi itu sekadar tu, pada dengan banyak tu je. Dia tu ada ni, ruh ni bahagian ada, sekat tu je. Dan kepadanya itu mazhab kebanyakan ahli tafsir begitulah. Dan kepadanya itu mana wajara ilaihi, kalau orang panggil zahaba ilaihi. Jadi kalau dalam bahasa Arab wa ilaihi, kemudian kita takdirkan kalam dia zahaba ilaihi. Tu. Kalau ala dia panggil jahra, mana yajri ala, itu dia orang panggil harah-harah, mana ja itu yang munasabah dengan dia ni. Dan kepadanya yakni zahaba ilaihi, berjalanlah kepadanya pandangan ini ni, yakni imsak diri daripada membicarakan tentang ruh, dan mereka hanya mengatakan bahasanya ruh tu ada, cukup dah. Tu mazhab kebanyakan ahli tafsir, itu fa'il kepada fi'il yang mahzuf. Mana zahaba kalau kita takdir ni oleh mazhab kebanyakan ahli tafsir. Kemanya mu'zam ataupun jumhur, maknanya ahli tafsir berjalan di atas jalan ni. Jalan apa dia? Jalan imsak daripada membicarakan secara melampau-lampau tentang ruh, bahkan mereka panggil menyimpan ikhtisar di atas kata makna ruh ni ada, banyak tu je. Dan setengah mereka itu yang masuk bercara akan dia, ada juga di kalangan ulama yang masuk bercara akan dia akan ruh ni. Maka adalah masing-masing berkata perkataannya, perkataan tentang ruh ni lebih daripada 1000 kaul. Tu dia ni. Jawab dia kalau kita duk baca semua 1000 kaul ni, lebih daripada 1000 jawab dia pening palul kita. Tak kerti nak kata gapo. Nak buat kesimpulan tu tak boleh. Dah sekali begitu, sekali begini ni. Kalau begitu, dan kita tidak ditaklifkan untuk mengetahui hakikat ruh. Jadi kalau orang panggil kita ambil kira pula banyak lagi kerja-kerja lain ni, tu. Maksudnya kalau kita tak bercara pun tak ada gapo lah. Kita tidak ditaklif. Dari segi maslahat pun tidak ada. Maslahat untuk kita mengetahui hakikat ruh tu gap dia itu tidak ada. Maslahat dari segi dunia ataupun akhirat pun tak ada juga. Yang pentingnya ialah kita tahu keperluan dia gap dia. Rezeki dia apa dia. Dan orang panggil menyediakan asbab kepada rezeki ruh ni. Tu. Itu yang penting. Bercara hakikat ruh tu tak payah. Bercara kepada ruh tu. Tu hak kena bercara. Bercara tu lagu. Ambil kisah, ambil bercara. Jaga ruh kita tu. Sebagaimana kita jaga jasmani. Tu. Kalau boleh sama pun alhamdulillah dah. Tapi dak biasanya hak rohani ni jadi anak tiri sama-sama. Rezeki jasmani, rezeki rohani. Jadi sakit rohani, sakit jasmani kita tak berlaku adil. Kalau sakit jasmani, cepat-cepat kita pergi jumpa doktor, cari bomo pergi hospital, pergi klinik Tapi kalau kesakitan yang dirasai oleh roh, kita tak ambil cara jadi maknanya mana roh tu sendiri kita tak tahu pun roh kita tu sakit ke, layu ke, segar mega ke, ataupun orang panggil tak orang panggil makna tak cekak ke, tak gerak, kita tak ambil kisah. Rezeki roh tak caralah mana. Yang kita ambil cari ialah rezeki rohani. Tu. Tentang kejadian roh tu macam mana itu yang diimsakkan, yang ditahankan daripada bercara. Tu. Ada pun bercara keperluan dia. Tu kena bercaralah. Sebagaimana kita bercara kepada jasmani kita, jasad kita. Dan kata jumhur mutakallimin, mana jumhur ulama-ulama kalam, bahawasanya itu ruh itu jisim. Biasalah nama lagi mutakallimin, nama lagi ulama ilmu kalam. Dan sebab itulah dinamakan dia tu ilmu kalam. Sebabnya dalam ilmu kalam ini, dia ilmu kalam tu sifat 20 juga, ilmu akidah tauhid juga, usuluddin juga, tapi perbahasannya agak meleret-leret. Dengan sebab itulah digelar ke mereka itu sebagai ulama ahli kalam. Ataupun kerana dia adalah sebab-sebab dinamakan ilmu kalam. Di antaranya setengah daripada versi penjenamaan tasmiyah dia tu sebagai ilmu kalam, kerana mereka apabila berbicara mereka berkata al-kalam fi hadhihi sifah, misalnya dengan sebab itu dikatakan orang panggil ilmu kalam.
ataupun perbahasan dalam ilmu kalam tu dia dah jadi sangat meleret-leret dah heret jauh sangat ni. Maka dia itlaqkan dia dengan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ni walaupun kita bangsakan dia tu sama dengan makna ilmu usuluddin tapi dia pergi agak jauh sikit. Gitu. Nah. Maka dengan sebab itulah di sana dia ada juga kadang-kadang di kalangan ulama itu agak orang panggil tidak berapa sukalah bila sebut kata ilmu kalam tu. Sebenarnya dia adalah ilmu usuluddin. Cumanya ni orang panggil perbahasan dia tu ni jadi dah sangat panjang lebar. Jadi dia kata ni roh itu ialah jisim yang amat halus. Jisim yang amat halus tu halus ni bahasa pun kita kena yalah bila kita hok kecek biasa-biasa ni tak apalah kita guna tu bahasa dengan maknanya dengan makna ikut sedar je. Tapi bila kita kecek atas dasar ilmu ni kita mesti orang panggil bercakap dengan orang panggil perkataan tu biar tepat dengan makna dia ni. Jadi kalau halus lawan dia kasar ni. Maknanya dia akan jadi semambung dengan makna kecil dengan besar ni. Jadi makna kecil lain, halus lain, kasar lain, besar lain. Tu. Jadi sebut kata halus ni bukan benda halus. Sebab istimal kita berkecek halus ni pun bahagian kecil pun kita panggil halus juga ni. Tu. Jadi maksudnya halus yakni benda yang latifah. Min lataif. Mana latif, mana jismun latif. Jismun latif ni seperti cahaya, tu latif lah gitu. Bukan lembut macam getah tu dak. Tu makna lembut juga. Latif ni kalau kita terjemah bahasa Melayu kita makna lembut. Tapi latif tu dia bukan lembut macam kita kata getah lembut lah ni. Lembut tu maksudnya hak tu dia panggil lin, layinum ataupun linum atau lembut lagu tu. Itu sifat benda yang jasmaniyun. Latif ni Allah latif makna lemah lembut. Perangai lemah lembut tu makna latif ni. Sesuatu yang lembut makna yang halus. Halus daripada kejadian halus. Kejadian halus ni kau dia cahaya. Tu. Maksudnya kejadian halus ini maksudnya perkara yang tidak dapat diihsas. Diihsas ataupun diidrak ataupun dideria, ditangkap oleh mana-mana salah satu daripada panca indera. Tak boleh nak diinderakan akan dia. Itu dengan bahasa Melayu lama kita ni. Ataupun bahasa Arabnya makna ihsas. Tak dapat nak kesan dia. Tak dapat nak idrak dia dengan mana-mana maknanya mudrikah. Mudrikah itu ialah hawasil khamsi itulah. Hawas makna hassah. Hassah makna indera. Khamsi makna 5, makna panca indera kita. Jadi itu halus. Ada pun benda kecil tu ni macam komel, benda kecil ni. Tu dapat diihsas dia dengan alat yang membesarkan saiz dia ni. Ni makna halus. Macam kita kata makhluk halus. Betul dah tu. Kena dah tu. Nah. Sebab itu tidak diitlaqkan serangga semut tu sebagai makhluk halus. Nah, jadi orang tak kata makhluk halus. Nah, tu. Jadi dia tu kecil, tapi orang tak kata tak kecil lah makhluk kecil. Nah, sebab tak ada istilah kecil lagi tu. Nah. Kalau orang zaman dulu ada kecil lagi tu, kita ni duk saling ambil sakot daripada bahasa orang dulu guna. Mesra ia di dalam badan, roh saat ni tu. Roh saat ni dia mesra di dalam badan seperti mesra air. Bukan ia dak. Seperti mesra air di dalam kayu yang hijau. Lagu mana mesra ni? Air dalam kayu yang hijau. Kayu yang hijau ni makna batang kayu, pohon kayu yang hijau tu dia pohon kayu ni dia ada pohon kayu pokok yang ada teras. Ada teras dia panggil ada ni. Ada teras dan ada apa ni akar. Akar gapo dia panggil? Akar kuat tu. Tu. Kemudian dia ada pohon kayu macam sayur-sayur sayur-sayur tu makna dia kategori tanaman-tanaman tu. Jadi hok pohon kayu ataupun tanaman sayur air dalam batin dia tu mesra tu maknanya dia orang panggil menyerap mana duduk serata mana serata dalam batin kayu yang hijau tu air tu. Jadi roh kita pun ni hok pandangan ni lah. Roh tu dia mesra dalam tubuh badan kita makna dia ada serata di lengan semua seluruh dah. Lagi tu dah bandingnya dia buat bandingnya dengan air dalam kayu yang hijau. Tu. Itu makna istilah dia dipanggil mesra. Kita sekarang kita tak guna mesra lagi tu. Maknanya makna air roh itu makna dia terserap mana seolah ada di segenap orang panggil anggota tubuh badan kita ni. Tu. Itu maksud dengan mesra di dalam badan. Itu satu perkataan daripada tu jumhur mutakallimin. Dan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya ia arad. Ya arad.
kebanyakan mereka itu mutakallim juga ialah arok. Sani dia kata jisim. Jisim sani jisim. Jadi jisim ni mana benda pokok, benda begitulah. Mana arok ni makna sifat. Dia arok ni ialah benda yang tak boleh bawa diri sendiri. Maksud dia kena menopel di jirim. Tu maknanya lawazim bagi arad. Tu. Sebab tu arad, sebab itulah kita ada ilmu makulat asyarah. Makulat asyarah tu maknanya mana yang mempunyai mana arad tu dia ada 9 lagi. Mana 9 jenis. Dan iaitu hayah. Ni kata-kata dia ni. Sebab ni dia tak bawa 1000 kaul ni. Ni berapa kaul baru dia bawa. Tu pun penimpala dah kita ni. Sekali kata jisim. Ada kata jisim. Sekali kata arad. Jadi kalau jisim dia tidak arad. Kalau kata arad tidak jisim. Dia tak boleh kata jisim dan arad. Tak boleh gabunglah dua tu. Itu melainkan misalnya kalau malah jadi tanaku, setengah daripada dia tu jisim, setengah dia tu arad. Kita ihtimal lagi tu. Tu. Jadi yang pertama saat ni dia kata jisim. Hak ni hak mereka yang masuk kepada membicarakan tentang ruh ni. Setengah kata jisim yang halus. Jismun latif. Hak lain pula dia kata arad dan iaitu hayah yang memerintahkan akal badan. Dengan ada hayah saat ni tu padanya pada badan. Maknanya roh tu ialah hayah, hidup. Yang ada dalam tubuh kita yang memerintah makna dialah yang menguruskan tubuh badan kita. Yang menjadikan kita tu boleh bergerak, boleh bertindak. Tu. Dan pergi datang hidup badan itu kata Syahrawardi. Mana pergi datang, mana ada ketika ada ketika tak ada. Hidup itu pada badan kata Syahwardi iaitulah sebab itulah sebabnya dia ada satu lagi masalah isu orang panggil roh ni ialah ada roh yaqazah, ada roh hayah. Masa kita tidur tu yang keluar. Masa kita tidur tu roh kita tubik daripada kita. Sebab tu kita tidur jenera. Tapi roh mana tu? Tu dipanggil roh yaqazah. Tu. Kalau roh hayah makna tubik daripada diri kita, makna matilah kitanya. Tu. Situ ada pembahagian begitu pula. Tu. Jadi sini maknanya kita ambil, maknanya hayah itulah yang memerintah, makna yang menguruskan tubuh badan saat ni. Dan dia berpergi mari. Maknanya beroleh-alik. Dengan sebab itulah disifatkan dia roh tu pada hadis dengan turun dan naik. Ada dalam hadis menyebut bahasanya roh tu naik ke langit, turun. Tu. Itu maksud dia makna sesuai dengan kenyataan saat ni, pergi datang saat ni. Dan pergi datang pada barzahnya. Barzah mana alam transit dia. Barzahnya roh. Roh kita makna barzah dia. Tempat persinggahan dia. Macam kita ni alam barzah kita makna kubur tu lah. Alam barzah. Barzah ni ialah tempat persinggahan. Jadi roh kita ni dia ada tempat persinggahan dia. Tempat perhentian dia. Macam kita kata kereta api, kapal terbang, kereta bah, dia ada tempat perhentian dia. Tu terminal dia. Itu makna barzah. Jadi roh ni pun dia ada barzah dia. Dia pergi ke tempat tu, kemudian dia mari pulak tu. Itu kata setengah daripada ulama mutakallim. Tu. Jadi bila kita nak orang panggil cerita benda-benda lagu ni, kita kena isnad ataupun nisbah kepada mereka ni lah. Tu. Kalau tidak kita akan dipertanggungjawabkan dengan kenyataan kita tu. Tu. Kata falasifah, ahli falsafah dan kebanyakan ahli tasawuf bahawasanya bukan jisim dan bukan arad pula dah. Apa dia? Bukan jisim, bukan arad. Nak kata jisim pun tak boleh, nak kata arad pun boleh. Tak boleh juga. Tu. Dia panggil baina, antara, baranglah. Kalau barang tu ada belaka campuran, ni tak ada belaka, tak ada kedua-dua unsur, Nak kata jisim pun bukan, nak kata arad pun bukan. Kalau jisim istilah asalnya jisim ini dalam pengajian ilmu akidah tauhid kita ialah jirim yang boleh menerima taksim. Dia panggil, ada orang panggil qabuliyah, mana salihun lil ada orang panggil al-qabiliyah lil taksim. Itu dia panggil jisim. Mana jirim yang ada kemampuan untuk terima belah bagi. Belah bagi ni maksudnya ialah boleh dibelah, boleh dibahagi-bahagikan. Bahagi-bahagi kita sama dengan cara belah ke, kerak ke, koyak ke, orang panggil kerisik ke, orang panggil sepak ke, macam-macam lah cara belah ni. Allah Ta'ala ni pada zat dia. Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada banyak susu. Dengan sebab tu zat Allah Ta'ala tak boleh dibelah bagi. Tu.
Sebab tu Allah Ta'ala ni bukan jirim. Allah Ta'ala ni zat, dia tidak jirim. Sebab zat Allah Ta'ala tak boleh dibelah bagi, tak boleh dibahagi-bahagikan, tak boleh ditaksimkan. Dengan cara apa pun. Dengan cara belah kau, kerak kau, kerisik kau, sepak kau, berapa, tak kira lah. Atas nama-nama yang orang panggil pembahagia-pembaham. Macam kalau sekut kita gepih. Sekut apa kita boleh gepih? Dia sekeping. Bila kita gepih, maknanya jadi dua dah. Makna dia bukan satu. Jadi Allah Ta'ala tidak terdiri ataupun tersusun daripada banyak juzuk. Itu Allah Ta'ala pada zat yang menafikan mutasil pada zat. Jadi mana tu jisim. Jirim yang boleh belah bagi, yang boleh terima belah bagi, nama dia jisim. Jirim yang tak boleh belah bagi tu dia panggil jawharul fard atau jawhar firid. Orang baca bagi bawah jawhar fardu maknanya satu. Dia satu juzuk. Dan sesungguhnya ia jauhar yang mujarrad. Hak tu jauhar farad. Hak ni mujarrad. Mujarrad makna yang disunyikan ia. Maknanya dengan sendirinya. Tiada mengambil tempat. Ya, kalau jisim atau jirim tu dia mengambil tempat. Tiada maknanya berdiri ia dengan sendirinya. Jadi kalau berdiri dengan sendirinya itu jirim sepatutnya. Jadi maknanya kriteria jirim pun makna dia tidak ada sepenuhnya kriteria arok pun tidak. Jadi kalau arok, sebab apa tak boleh nak kata arok? Sebab dia berdiri dengan sendiri. Sebab arok ni bahagia tak boleh nak bawa diri sendiri. Dia kena menopel di jirim, menopel di zat. Kalau Allah Ta'ala dia panggil sifat, dia tak panggil arok. Jadi dia bukan jisim, dia bukan arok. Jadi bila bukan jisim, bukan arok, jadi ramik selalulah. Supaya setengah daripadanya Mu'tazilah dalam masalah dosa besar, apabila ditanya kepada Hasan Basri dalam majlis ilmu Hasan Basri, dan masa itulah orang panggil zahir kali pertamanya siapa dia? Wasil bin Atta. Masa itulah barulah sebenarnya dia dah lama dah orang panggil pegangnya dia, fahamnya dia tu menyalah hidup guru dia Hasan Basri tapi masa tu makna dia tu tidak zahirkan lagi tapi sedang molek apabila orang tanya bab dosa besar ni dia berjapuk orang tanya Hasan Basri tok guru dia mau duk pakat gagi-gagi kecek di kedai kopi kata orang yang buat dosa besar tu kafir. Tu puak-puak khawarij lah ya asal mula nak marah kepada Sayyidina Ali. Asal mulanya dia orang yang paling taat, paling setia kepada Sayyidina Ali. Bila berlaku clash tak kena jadi balah marah mula-mula kata Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar. Tak cukup dengan tu dia kata orang yang melakukan dosa besar hukum dia kafir. Siapa gitu jadi orang tanyalah jadi maknanya Hasan Basri jawab orang yang melakukan dosa besar tidak jadi kafir, tidak jadi kufur hanya fasik sahaja. Dia mencelah Wasil bin Atta ni, dia kata orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, baina tapi mukhalladun finnar, masuk neraka, kekal dalam neraka jadi daripada situlah timbulnya silah bagaimana dia mula-mula i'tizal. Itulah perkataan yang terkenal daripada Hasan Basri, i'tazalta minna, kamu telah menyalahi daripada kami. Maka daripada situlah timbulnya secara zahirnya satu firqah yang namanya Mu'tazilah. Tu nak rayaknya orang buat dosa besar ni kafir pun tidak, mukmin tidak, kafir pun tidak. Tu pandangnya dia. Tu dia panggil baina lah. Hak ni jisim pun tidak, arok pun tidak. Tu. Tapi dia tu jauhar yang mujarrad, jauhar yang tersendiri, yang mana dia boleh bawa diri sendiri. Tiada mengambil tempat, tapi tiada mengambil tempat. Ruh tu. Dia tiada mengambil tempat bergantung ia dengan badai. Bergantung ni maksudnya bukan duk bergantung makna berkait dengan badai, ada berhubung dengan badai. Begitu je. Berhubung dengan badan kerana menggerakkan dan mentadbirkan bagi badan jua. Dia ni ada sakut paut dengan badan ni untuk menggerakkan tubuh badan dan mentadbir, nak menguruskan akan tubuh badan jua. Bukan di dalam badan. Bukannya dia duduk dalam tubuh badan tu, tidak. Ni hok pandangnya ni. Hok sebelum daripada ni dia mesra dalam tubuh. Sebagaimana air mesra dalam kayu yang hijau. Tu lagu tu. Kayu yang hijau tu bila kita kerak dia tu, dia air, tu biar air. Jadi roh ni dia bukan duduk di dalam tubuh badan kita ni. Ni hok pandangnya hok ni. Tapi dia bersangkut paut dengan tubuh badan. Dialah yang mentadbirkan tubuh badan ni. Bukan dia duduk dalam tubuh badan dok. Dia tak mengambil tempat. Dia berdiri dengan sendiri. Tu. Jadi kalau hok sebelum daripada ni, roh ni dia menopel di zat kita ni. Di tubuh badan kita ni. Tu.
Dan tiada pula keluar, tiada di dalam badan dan tiada pula keluar daripadanya daripada badan. Duk luar badan pun tidak juga, duk dalam badan pun tidak juga. Apa lagu mana? Dan iaitu berbila-bila ia, mana tidak so, berbila-bila ia dengan i'tibar, dengan mengambil kira berbila-bila bagi alam. Bagi alam mana alam syahadah, alam ghaib. Tu. Berbila-bila ia tu maksudnya dia ada pada alam ghaib, ada pada alam syahadah. Jadi berbila-bila dengan i'tibar begitu. Tu. Dan berbagai-bagai ia, berbagai ni nau anwa. Mana anwa ni berbagai-bagai ia. Ada banyak bagai pula, ada banyak pasing dengan berbagai-bagai tubuh. Anwa tubuh badan manusia tu. Maka ni begitu juga roh tu juga ada anwa dia, bagai-bagai dia tubuh suatu itu ni. Maknanya dengan berbagai-bagai tubuh suatu itu, sesuatu perkara tu. Dan sahlah dijamukkan dengan iktibar jenisnya. Boleh kita nak buat jamuk. Ruhun itu mufrad, jamak dia arwahun. Sah. Kita buat dalam bentuk jamak tu sah. Dengan iktibar apa dia? Dengan iktibar jenis dia. Macam air ke? Air. Air tu kita kalau kita kira air ni sah ni. Mana air ni? Tapi dengan iktibar, orang panggil anwa' dia. Maka dijamak daripada miyah. Ataupun moyah ni. Kalau Mesir panggil apa? Moyah ni. Miyah ni. Dia asal miyah ni. Tu moyah tu bukan standard dia tu ni. Tu jadi itu iktibar apa tu? Sebab kita tengok air tu dia berhubung gitu ni. Kita nak kata satu duduk dalam cawer tu. Mana 3 cawer tu makna cawer 3 tu bukan air 3. Memanglah hok kecil ni air 3, nak air 3. Berapa air? Tapi sebenarnya maksudnya gelas. Tu makna iktibar tu. Tapi hak ni tu kita kata banyak air tu ialah iktibar anwa' dia. Ataupun ajnas dia. Sama dengan ruh ni dah. Boleh kita buat jamak ruh ni. Jadi arwah dengan iktibar anwa' dia. Tu. Iktibarkan berbagai-bagai tubuh suatu itu dan sahlah. Sah tu maksudnya boleh. Boleh dijamukkan dengan iktibar jenisnya dan dengan iktibar bagai. Dia bahasa Arab jensun. Faruk kepada jensun tu kita tak boleh kata jenis dah. Kena kata anwa'. Tu. Tapi bila alih ke bahasa Melayu tu dia jadi payah juga. Aksam bahagia. Arba'atu aksam 4 bahagia. Ajnas, mari pula ajnas. Kemudian dia ada anwa' pula. Jenis. Macam gandum, beras, itu dia panggil ajnas, jensun. Jenis kepada biji-biji. Kemudian beras ni ada beras pulut, beras jemuh, itu dia panggil nau. Jadi kalau gandum tu pun dia ada bur, ada syair, dia ada gandum biasa, ada gandum macam-macam gandum ni. Itu dia panggil anwa'. Kalau jenis ni beras, jenis gandum. Beras tu nauk apa? Nauk jemuh. Nauk pulut, maksudnya beras pulut, beras jemuh. Tu dia panggil anwa'. Jadi anwa' ni dia di bawah. Macam kita kata asma'ut tarjumuh, asma'ut tarjim, nama-nama kitab. Dalam kitab susunan nombor 1 sekali besar kali kitabun. Kalau kitab besar agak kitabum, kitabus solah. Apabila di bawah dia tu ada banyak bahagian, dia pun buat abwab mana babu arkanis solah, babu syuruti solah, babu mubtilati solah. Tu makna bab. Di bawah bab tu pula ada lagi dia punya bahagian-bahagian. Kita pun buat faslun, fasal. Kemudian bahagian-bahagian yang berbeza-beza. Boleh jadi buat faslun, boleh jadi buat dengan tambihum, buat dengan syahdan. Tu macam-macam lah. Tu. Itu susunnya dia punya asma'ut tarjumuh. Jadi makna bahagian ni pun dia ada aksam. Kemudian di bawah tu makna ada ajnas, lepas tu makna anwa'. Jadi anwa' sahlah dijamakkan dia dengan iktibar jenisnya dan dengan iktibar bagai dan afradnya. Afrad ni maknanya kalau manusia kan individu, butirai dia tu. Dengan iktibar ini dikatakan junudun mujannada sebagaimana dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh ni ialah junudun mujannadah, perhimpunan yang berhimpun. Itu Nabi sebut dalam satu hadis. Ini hadis riwayat Bukhari. Al arwahu junudun mujannadah. Arwah ni ialah
perhimpunan junudun. Junudun tu mana jundun, mana junudun, mana perhimpunan mujannadah, ia dihimpunkan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Tu nas dalam hadisnya. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Maka mana-mana yang saling mengenali di antara itu i'talafa, jadi jinuk mesra. Dan mana yang tanakaro ni tak kenal lah, mungkar makna tak kenal. Itu minha daripada arwah itu ikhtalafa, bersalah-salah. Jadi kita di akhirat kelak pula tu roh-roh kita saling kena mengenali ini kerana aqarib ataupun sebab-sebab tertentu. Jadi macamlah kita ni di atas dunia, kita sayang kepada pasangan kita, sayang kepada anak kita tak apa, atas dunia ni kita boleh berhimpun. Atas dunia ni dia capu bau habis. Sebab dunia ni darul imtihan. Dalam hijab tu sebenarnya ada warna biru, ada oren. Bila Allah ni nampak dah lah. Dulu tak nampak, terlindung. Dalam biru tu pun dia ada juga, hijab ada juga, dia ada. Dia capung. Atas dunia tu kita tak usah mengeluh lah apa lah, pelik tak pelik. Sebab atas dunia. Di akhirat kelak barulah jadi suku. Atas dunia nak buat suku tak boleh. Memang dah lumrah dia begitu dah. Nak suku orang baik dengan orang jahat. Jalan kumpulan orang berjuang Islam tu ada orang yang yang hati dia belok. Itu tidak pelik lah. Sebab dunia akhirat kelak dia jadi suku sungguh. Kalau nak suku akhirat kelak. Hak atas dunia ayah dengan anak. Ayah dengan anak ni siapa dia? Ambil kita akak contoh hak paling tinggi sekali. Nabi dah. Pong tak boleh itu dah. Mana? Nabi Lut dengan anak dia. Nabi Nuh dengan anak dia. Atas dunia ni. Di akhirat kelak orang baik sah-sah orang baik lah. Iktalafa. Sebab itulah kita sayangkan anak kita atas dunia. Jadi biarlah akhirat kelak kita boleh bersama. Bila kita sayang makna kita nak bersama-sama lah. Akhirat kelak pun biar kita boleh bersama-sama juga. Jadi atas dunia ni berkasih sayang ke berapa sementara tu lo je. Kita dengan isteri kita ni sementara tu lo berkasih sayang atas dunia ni. Akhirat kelak tu bersama juga ke dok. Atas dunia ni dia jadi duk capu. Tok laki berjuru, isteri perangai huduh, isteri berjuru mana juru solehah, tok laki pula lobi. Ada Nabi si maknanya tak pelik, makna orang panggil suami soleh, bini tolihah itu tidak pelik sama sekali. Sebab Nabi pun ada, tapi Nabi itu dia sabar, dia imsak, dia pegang. Dia tahu dah bini ni. Kita pun makna sama ada kita nak lepas israh ataupun nak imsak. Kalau jadi mudarat di atas diri kita lepas. Kita tak boleh nak sabar. Isteri kita ni perangai huduh. Kita tak seceriga dia. Tak ada gapo. Kita boleh sabar. Dan tidak memudaratkan agama kita, memudaratkan dunia kita. Tapi kalau siapa peringkat mudarat, tak boleh. Sebab itu disyariatkan akan tolak. Kalulah tak boleh bercerah dalam agama Islam, nyanyolah. Sebabnya, kita tidak akan mengenali seseorang itu sehinggalah apabila kita bersama dengan dia. Macam kita, sebab tu di antaranya ada disebut dalam hadis, kalau kita nak kenal budi pekerti orang itu, kita musafir 3 hari cukup dah, kenal dah hati budi dia. Hak duk jumpa jari-jari gini ni kita tak kenal. Bila kita musafir sekali, kita tahulah orang itu secara mana. Jadi bila kita dah jadi pasangan kita, baik suami, baik isteri, baru tahu dengan sebenar-benarnya perangai masing-masing. Tapi sekarang kita dah bersama dah. Jadi kalau tahu begini dah terdetik dah tak sisik. Tapi payah ada anak dah berapa ni kena kira banyak dah lah. Tapi akhirnya apabila jadi mudarat juga kepada kita, maknanya terpaksa kita kena lepaskan. Kalau tidak jadi bahaya kepada agama. Agak kau orang panggil jadi mana sibuk bentuk kita buat kebaikan tu dia jadi halangi berlaku. Tak boleh lah. Jadi maknanya mujurnya ditasyri'kan akan tolak cerah ni. Karena satu tahap kita ni tak boleh nak sabar dah dengan sesuatu keadaan. Ataupun mana dia bila kita ni sebuah kedua perkara, dia kena ada satu benda. Nama dia ialah keserasian. Sekum. Walaupun tok laki ustaz, isterinya ustazah boleh bercerai-berai juga. Ustazah tak berjuru juga. Tidak. Ada benda-benda ni. Masing-masing tu dia tak boleh nak terima. Jadi kalau orang panggil bersama itu jadi lebih banyak mudarat, banyak rugi. Baik tak sah lah. Tu. Tapi orang-orang soleh kadang-kadang isteri yang ada perangai huduh pun dia pergi juga, dia tidak ceraikan sebab
Dia nak gapo dia pahala fadilah musabarah. Musabarah makna sabar. Orang tak tahu makna dia duk kata lah duk simpan lagi ni. Dalam masa yang sama dia nak berusaha nak beki dah ni. Tu. Jadi ada juga setengah orang tu dia tak lepas juga ni walaupun isteri dia tu makna perangai hudus tak mana pun sebab bini dia comel. Kalau aku ceramung aku tak jumpa dah orang tina comel nak kat aku sekarang ni tak ada dah. Ni nasib baik aku ni boleh menikah ngamung ni. Biarlah perangai hudus pun perangai hudus dah ni. Sakit hati pun aku lah aku sabarlah. Tu kerana dah tu. Tapi maksudnya kalau seorang lelaki tu dia nak pahala musabarah sabar dengan isterinya tak dengar kata mana payah jadi duk melawan ni. Tapi dia nak sabar, dia nak faham. Tak apa ni. Kalau dia boleh sabar, kalau dia tak boleh sabar agak tak sahlah. Gitu. Jadi gapo-gapo serasi obat dengan penyakit serasi dia jadilah. Doktor dengan pesakit serasi. Anak murid dengan guru dia serasi. Dia jadi. Kalau murid dengan tok guru tu serasi, dia mudah faham. Dia ada hubungan ruhi. Maknanya bakpo ada keserasi itu dia adalah sebab tu hewak kejadian kita ni anwa ajnas dan juga anwa berbagai-bagai. Apabila ada mutabaqah persamaan orang panggil anwa kita dengan seseorang tu dia jadi ada sesuatu yang titik persamaan maka dia jadi orang panggil ngam molek ni tu. Hak tu kita nak cari guru hok serasi dengan kita ni. Jadi kita maknanya bukan kita tak suka kepada seorang guru atau pemaling tapi ni kita jadi payah nak faham dengan dia misalnya. Orang lain dia tak sama orang ni. Dia tak sama ni. Jadi bagi dia selesa dengan guru ni tu tak ada apalah ni. Tu. Tapi kalau kita tak boleh nak memilih, kita terpaksa lah. Mana tak boleh nak memilih misalnya sesuatu ilmu itu makna tak ada orang yang dia jangan kena belajar jugalah. Begitu. Itu kita tengok kita kena meraihkan banyak faktor, banyak perkara. Qala musannif rahimahullah taala jadi masih lagi junudun mujannadah. Tu maknanya ana sebut sini ialah tentang hadis ni wa fama ta'arafa minha i'talafa. Jadi saling kena mengenal maksudnya yang sama-sama makruf di akhirat kelak mana anak dengan ayah kalau orang panggil tanah kara makna ikhtalafa. Jadi pastikan supaya ni kalau kita sayang orang kita sayang atas dunia ni kita boleh bersama dengan dia di atas dunia akhirat kelak pun makna boleh bersama juga. Tu. Artinya bersalah-salahan jenisnya dengan iktibar nauknya. Nauk ruh tu dan seorangnya nyeruh. Seorang makna diri ruh tu. Tu. Itu maksud dia kata seorangnya ni. Ada kita duk mengajar lepas asar tu ada dia mau tanya ni. Apa kata penjodoh bilangan malaikat tu orang dia kata ni. Mana 3 orang malaikat. Memanglah kita lama lah gitu. 3 orang malaikat ni orang kodok kan. Mana penjodoh bilangan ni. Kalau kita kata sate buat 5 batal ni. Tu penjodoh bilangan. Mana malaikat apa panggil orangnya 3 orang malaikat tu banyaklah kita jauhi ni. Tu. Yalah moga tak ada nak kata gapo dia ni. Memanglah malaikat ni bukan orang, tapi begitulah. Maksudnya 3 malaikat. Kalau kita nak selamat gak 3 malaikat. Sebab malaikat ni dia tak ada penjodoh bilangan dia. Nak kata orang dia bukan orang. Jadi dengan sebab tu tok guru penulis kita dia pakai bubuh orang. Pas itu dia mengikut bahasa pula ni. Bab yang sepanjang panggil seekor ni. Seekor bismillah ni. Tapi kita orang Kelantan ni kita dah lah maknanya walaupun kita tak kecil lagi tu. Tiap-tiap benda so dia panggil seekor lah. Hingga bismillah pun dia panggil seekor. Jadi kalau kita kira kasar, tidak kasar nisbah kepada istimal bahasa dia. Kita tak biasa guna tu kita Allah seekor bismillah, panggil bismillah ni seekor ni. Itu istimal bahasa dia. Dia pakai biasa dah benda lagi tu. Menatap nama biasa lah ni. Itu tengok tempat dia tak jadi kasar. Kita sebut menatap pun. Tepat dan cara penggunaan tu dia tak akan jadi kasar ni. Tapi nisbah kepada orang lain tak biasa dia berasa kasar lah. Tu. Itu nak ayat kata dia sudut bahasa ni. Jadi makna 3 orang malaikat. Jadi orang tak biasa belajar kitab jawi ke apa dia rasa makna di muka dia belajar akademik ni. Dia belajar penjodoh bilangan ni. Jadi kalau orang panggil sekeping sebatas sebutin ni makna manusia seorang. Ni malaikat mana orang juga. Tu nak ayat kata bahasa ni. Tu. Jadi benda-benda yang kekurangan begitu itu orang panggil ma'zur lah, dimaafkan ni tak ada gapo pun. Tu. Tapi setengah-setengah orang benda lagu tu dia kisah sangat ni.
Maksudnya kita kena faham keadaan ni. Mana orang dulu ni penyelarasan eja pun tak ada kita Jawi ni. Eja dia tu makna tak selaras. Eja kami tu macam hok eja kami hok penuh berada kaf alif mim ya, hok ada kaf alif mim berada kaf alif mim tu untuk kamu kami. Nah, kadang-kadang kaf mim saja kamu. Jadi orang panggil memahami konteks ayat, dia panggil siyaqul kalam. Itu ada korinah. Nah, maka dengan sebab itu ilmu ni sentiasa dimajukan dengan cara dipermudahkan. Tapi akhirnya kita terperangkap. Apabila dipermudahkan terlalu mudah sangat, maka kita jadi bodoh lah. Macam kita kata kita bergantung kepada kalkulator untuk mengira tu. Hok mengira dengan kalkulator tu dia jadi bodoh. Dia hanya percaya kepada benda tu ni. Jadi bapa nak kata makna jadi semakin bodoh. Kerana ni tupai misalnya, tupai dengan topi hok dulu dia sama je. Tawapoyo, tupai dan juga topi. Sekarang maknanya dibubuh semua huruf saksi. Tulis saya Jawi sekarang dia bubuh segala huruf saksi. Huruf vokal lah kalau abjad. Jadi tawafa fa alif ya jadi tupai. Tak tukar dengan topi tawapoyo. Pas kalau kita tulis tawapoyo tukar ke tak? Tak tukar. Sebab apa kita melihat siyaqul kalam, konteks ayat tu. Tak kaya ada seekor anak topi atas ulama teh. Boleh ada seekor anak topi. Boleh nak baca lagu tu? Tak boleh. Tentu dah tupai dah. Ni. Tu dia panggil siyaqul kalam, qarinah. Tengok qarinah dia. Ni. Macam sekarang lah Quran tajwid ke. Ni, Quran tajwid tu kalau dia ambil naskah hok tidak ada apa nama kaedah-kaedah tajwid itu dia tak boleh nak baca lah. Mana dia ada baca-baca setengah daripadanya ialah bersandar kepada warna. Warna hijau ni mak dia panjang mana. Di Quran itu dia tulis lah. Dia buatlah warna hijau. Jadi hijau ni 5 harakat misalnya. Nah. Jadi kalau dia ambil Quran dulu tak ada gitu kan. Tak boleh nak baca lah dia. Ya jadi ni. Jadi kerana terlalu dipermudahkan ni. Asalnya titik pun tak ada, tapi hak tu memanglah ni. Tak ada titik nak baca lagu mana kita. Tak ada bagi. Tu tak ada bagi. Tak boleh baca, ada bagi. Kemudian mana orang panggil hak tajwid itu macam-macam lah dia buat ni. Tanda-tanda alamat kepada hukum-hukum tajwid itu. Mana dia rekod lah, orang duk rekod itu memudahkan orang ni. Memudahkan, tapi akhirnya orang hanya akan boleh hanya bergantung kepada naskah yang sebegitu. Apabila mari hak asal tu tak boleh. Sebab apa? Sebab mula-mula belajar pun dengan automatik dah. Jadi tak rajin bawa kereta ke manual ni. Sekali bertembok ni kena bawa kereta orang nak pergi manual ke. Kekan lagu mana ni. Orang belajar dengan manual ni tak apalah ni. Ni mungkin dia belajar lah ni belajar dengan auto dah ni. Jadi dia tak bertepuh. Dengan orang panggil manual, sedangkan manual pun banyak lagi kereta-kereta ni. Tu. Jadi apabila kita guna benda dah telah dipermudahkan, sanilah. Kita tak ada lah kemahiran hak asal tu. Ilmu pun lagu tulah ayatnya ni. Begitu juga kalau kita cerita, kita boleh cerita dalam bab ilmu nahwu modul untuk memudahkan orang ni. Dengan mereka ke tanda-tanda begitu-begitu. Tapi akhirnya ni orang tak tahu cerita asal dia. Cerita asal dia gapo dia, orang tak tahu. Sebab orang zaman kita sekarang orang nak jalan shortcut, nak segera. Orang panggil min segera tu tak apalah kerepak segera. Ilmu segera dia menok juga. Ustaz anak nak 3 bulan lah ustaz ajar anak supaya mahir. Orang panggil nahwu anak pergi Mesir ni. 3 bulan. Meneng kita nak tidur tu ke mana aku nak buat ni. Nak reka lah ke mana nak buat 3 bulan. Nak video tu mahir ni. Jadi kita boleh terengkaskan orang panggil ilmu tu. Disiplin ilmu tapi dia akan jadi cedera. Dia akan jadi cacat lah. Akhirnya kita kena kembali kepada syarat untuk mendapatkan ilmu ialah tuluz zaman. Panjang masa. Tapi saat inilah kita orang sekarang ni jatuh kepada manusia zaman sekarang ni dia tak sabar. Dia nak cepat kepada natijah. Dia nak natijah selalu, result selalu. Hok pesi tunggu-tunggu lambat ni, itu maknanya kita dah ditarbiah untuk tidak jadi sabar. Mana? 8 rakaat. Bila dah mari hok 8 rakaat ni, orang dah jadi gapo? Malah. Tak sia dah. Kita ajar buat 8 rakaat, tak sia 20 gak. Allah, betul. Kena sembahyang tarawih hok 20 gak. Menebih-nebih. Kita tak perasan. Kita diajar untuk jadi malah. Sepatutnya orang panggil banyak rakaat, banyak takbir, banyak salam.
Sebab kita kalau kita duduk lama-lama dalam semaya pun dia ada setengah-setengah orang salah tu dia tidak pisah lama duduk dalam semaya takut jadi tak boleh nak khusyuk. Maka dia ambil kelebihan banyak rakaat, banyak takbir. Lailah kalau orang tu hati dia tu sangat orang panggil dah tadarruk dah kepada Allah Taala, khusyuk dah Mana kita ni hati kita sekarang ni zaman sekarang ni penuh dengan reba, sapuh sarak Pak tu kita tu mana orang panggil mikir macam-macam Mari kita lihat sebab kita tengok terlalu banyak benda kita tengok. Banyak benda, terlalu banyak perkara kita dengar. Menyebabkan dia jadi masyghulak dalam hati kita. Sebab itulah mana profesor daripada University Harvard di England sana. Dia yang buat kajian. Dia buat kajian tentang penggunaan gadget yang melampau-lampau ni. Nombor satu letak senara. Kesal buruk dia kepada hilang fokus. Hilang fokus kepada pekerjaan. Pelajar hilang fokus kepada pelajaran dia. Walaupun masuk kelas sekali, masuk kelas tapi tak boleh nak konsentrate, tak boleh nak tumpu perhatian kepada pengajaran guru. Dia sebenarnya ilmu yang terbaik itu ialah masa kita musyafahan dengan guru. Masa tu perhatian kepada pengajaran guru dalam kelas. Masa itulah makna yang terbaik. Tapi mana budak-budak pelajar zaman kita sekarang dengan sebab ada benda-benda lagu ni telah mengalih perhatian, menyebabkan hati tu jadi sibuk, nak tumpu kepada perhatian tu payah. Pekerja-pekerja hilang tumpu kepada tak berapa fokus kepada pekerjaan dia. Apatah lagi kalau kita berkecek dalam bab ibadat. Gapo dia semaya, khusyuk ni tumpu sepenuh hati kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi satu gangguan yang sangat besar. Tu. Betul mana orang-orang dulu kok jamin tak ada internet dulu, surat khabar pun dia tak baca Moga bila baca surat khabar tahu banyak cerita. Macam-macam cerita jadi tak ada pasal-pasal duk masyhur duduk terfikir-fikir benda yang tidak ada maslahah kepada kita duk mikir. Itu hok sekadar surat khabar zaman dulu Hok kalau zaman kita sekarang agak macam-macam. Artis pun kita tahu cerita dia Moga benda tu siapa berlaku Jadi kita hok artis pun kita tahu juga. Kita duk mikir pula. Tak ada pasal-pasal Sedangkan banyak lagi benda-benda yang kita perlu gunakan untuk berfikir. Tu nak ayat kita maknanya iktalafa fama tanakara mana iktalafa fama ta'arafa iktalafa fama ta'arafa minha iktalafa. Saling kenal. Arwah kita di akhirat kelak bila kenal gak dia akan jadi mesra jinuk. Tu. Jadi kenal dalam keadaan orang panggil dalam satu aliran. Jadi anak sebut sana atas dunia ni memang dia bercampur gaul jadi nasi kabu. Kita nak buat suku-suku tu tak boleh. Tapi di akhirat dia akan jadi suku-suku sungguh. Yang baik dalam kumpulan jamrah mana ma'as salihin. Jamratus salihin. Jadi yang jahat dalam kumpulan orang jahat dia jadi suku. Walaupun ayah dengan anak sekalipun dia jadi suku. Sekarang tak boleh nak suku. Anak dengan ayah, mak dengan anak mana suami dengan isteri, tak boleh suku mana suami isteri pasangan tapi aliran berbeza tak boleh nak suku dalam hok kumpulan yang baik ada yang jahat, ada hok dalam kumpulan yang jahat pun ada juga dia duduk dia terperangkap dalam kumpulan yang jahat tapi dia sebenarnya adalah benih yang baik tu. Maka kalau Allah Taala sayang kepada dia akan selamatlah, Allah Taala akan menyelamatkan dia. Itulah junudun al-arwahu junudun mujannadah Nabi kata bermakna ayat hak ni dia buat mari kenyataan ni untuk dia untuk menyatakan bahasanya sah kita nak buat jamak kepada roh dengan kata arwah. Maka dia buat marilah bukti-buktinya sebut umpama ni bersalah-salahan jenisnya dan iktibar nauknya dan seorangnya dan jenisnya dan barang-barang yang berkenal-kenalan daripadanya artinya hasillah menyerupai antara keduanya dan berjinak-jinak ia pada alam ajsam. Mana alam ajsam ni alam sekarang ni lah alam sekarang mana berjinak-jinak dan barang yang tiada berjinak-jinak jenisnya maknanya maka bersalah-salahanlah pada alam ajsamnya seperti manusia dan juga jin tak serupa. Itu dia dihuraikan hadis itu begitu jadi maknanya orang panggil jisim jenis jisim mana tak serupa kita dengan jin maka kita tak bersamalah di alam ajsam ni makna jin itu pada alam gaib satu dimensi yang lain daripada kita ni. Jadi kita ni maknanya alam ajsam juga. Alam jin pun alam ajsam juga tapi alam dia tu alamul ghaib. Kita ni panggil alamus syahadah. Sama-sama alam ajsam laku jin pun dia jisim dia juga. Jisim dia. Jadi oleh kerana ikhtilaful ajnas bersalah-salah jenis kita jenis manusia dengan jenis makna jin maka ikhtalafa makna bersalah-salah. Maksudnya sebab itulah maknanya kita ni makna tak boleh
pergi mari bersama, mana ada kelebihan, ada kekurangan, mana Tuhan telah rencana ke di atas. Misalnya kita tak nampak dia, dia nampak kita ni. Tu. Jadi kita tak boleh. Dia ada tapi dalam alam yang berbeza. Dia ada, jin ada, malaikat ada, tapi pada alam yang berbeza. Jadi dengan sebab itu tidak jadi iktalafa. Maknanya tidak iktalafa ni berjumpa bertemu ramah ada. Tu. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi soalan itu dia tanya apa hakikat ruh tu, hambalah tu jelah. Nah. Jadi kalau nak ayat tu makna lebih daripada 1000 qaul. Bahkan daripada Allah Taala sudah ada isyarat, tak payah bercara dah. Aku tidak taklif kamu bercara. Nah. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang dibelah dua jadi bercerailah dan bergeraklah kedua sukunya. Ini masih lagi adalah rintitan daripada soalan tentang ruh saat ini juga. Masih lagi bercara tentang ruh. Daripada ini juga semua daripada nak nampak orang panggil ni ruh, nak kita nak maklumat tentang ruh tu macam mana ni. Maka digambarkanlah dia dengan keadaan situasi sebegini. Misalnya kalau tubuh tu terbelah dua, jadi ruh tu duduk aliman sama-sama hidup. Seorang dibelah dua jadi bercerailah dia tubuh dan bergerak-gerak kedua sukunya. Jadi kalau bergerak salah satu, itu nampak ni dibelah tubuh orang, dua-dua tu bergerak belaka. Jadi isu dia makna ruh. Maka ruh itu pada apa tempatnya, pada keduanya, dua belah kerak saat ni tu. Tu. Mana tempat dia ni? Jadi kalau nak kira kata gerak kedua-dua. Tu. Maka dia jawabnya, dia ini makna soalan ni memanglah sukarlah nak jawab ni. Sebab maklumat tentang ruh itu makna kita tidak banyak. Tu. Tapi kalau macam mana pun dia ada setengah ulama tu dia duk fikir, dia duk analisa juga. Kemudian maksud dia buatlah kesimpulan. Ini bukan masuk dalam orang panggil teras kepada aqaid iman kita ni. Mana kita berektikad bahasanya ada ruh. Ruh tu maujud ada. Dan ruh itu wasitah kepada kita hidup. Begitu je. Itu pun nak cukup dah. Jadi jawab dia bahasanya ruh satu jua. Ruh ni saja. Tiada boleh bersuku-suku. Dan tiada masuk dua tempat. Ruh dia tak masuk kepada dua tempat. Dan tetapi ia tetaplah pada segala suku badan. Tetaplah dia, sabitlah dia pada suku badan, berhubung dengan segala suku-sukunya. Adakah ini bermakna roh tu duduk dalam tiap-tiap suku badan tu? Tidak. Dia hok kata mesra dalam tubuh manusia pun ada juga dalam badan. Hak tu maksudnya ada dalam ni. Hak ni maksudnya dia tetap sabit saja. Bukan maksudnya ada dalam tubuh tiap-tiap suku tu, tidak, sabit. Tu. Jadi maka apabila dibelah dua umpamanya, pergi kepada soalan ni, dan bergerak-gerak keduanya, kalau bergerak sesuatu, jadi tak ada muskil sangat. Maka yang berhubung pada asalnya lagi berhubung pada asalnya ruh lagi ada hingga kepada sebelum bercerai. Maka apabila bercerai sebelah setengahnya kepada setengahnya. Maksudnya dia bukan ada pada setengah tu, maksud dia sabit saja. Begitu ya. Maksudnya untuk nak tadbirkan tiap-tiap anggota sana, tadbir sana boleh bergerak sana. Daripada tadbir ruh sana lah. Tu. Tapi bukanlah dia maknanya boleh disuku-suku, maksudnya bukan dia terkerak dua macam badan yang kita nampak tu, tidak. Tapi dia sabit pada setiap suku tu. Untuk mentadbirkan dia. Tu. Jadi jawab dia kita tu, kau dalam ni itulah pendengar lagu mana ni. Kalau kita duk teruk-teruk fikir pun tu tak ada guna juga ni. Itu kita terimalah setakat dia mai royak balas tu ni. Ada lagi. Moga pandangan tertaruh ni lebih daripada 1000 qaul. Tu. Maka dijawabnya, tu jawab dah. Umpama bergerak-gerak ni. Su'ila radhiyallahu anhu. Ini soalan rentikan daripada soalan yang pertama lah ni. Masih lagi tentang ruh. Ditanya akan radhiyallahu anhu, itu Syekh Ramli, daripada yakni tentang apabila ziarah orang akan tubuhnya. Orang ziarah tubuhnya, tubuh orang yang mati. Tubuh orang yang mati pada petang Jumaat atau harinya hari Jumaat atau pagi Sabtu. Apa dia sebut petang Jumaat pagi Sabtu? Sebab masa tu roh tu baik.
Gitu. Di atas mana pandang teman roh tubik tu. Jadi kalau hari lain tu tak apalah, roh dah ada pada badan orang mati dalam kubur tu. Pagi Jumaat tak apa lagi. Tu petang Jumaat ni, petang Jumaat, pagi Sabtu. Tu. Jadi kalau kita pergi pagi Jumaat tak apalah, roh dah ada dengan tubuh tu. Jadi tak timbul isu lah ni. Sekarang ni nak rayaknya orang panggil kita pergi ziarah orang dia tak ada di rumah dia. Jadi rakyat telefon kata kahwin mari rumah dia. Oh, kahwin tak boleh nak balik. Tak jumpa jugalah ni. Jadi begitu kau ni. Jadi ni apabila ziarah orang akan tubuh orang mati ni. Pada petang Jumaat. Tu. Pak apa dia sebut petang Jumaat asal ni? Sebab roh tu tak ada masa tu. Tu. Atau harinya hari Jumaat, atau pada pagi Sabtu. Adakah bagi roh pendapat mana idrak, pendapat mana kesedaran, tahu kau ada orang ziarah dia tu, kita mati duduk dalam kubur. Kita bersedah masuk kita, kalau aku mati dulu mau ziarah kubur, ziarah pagi Jumaat, jangan petang ni. Jadi tak timbul isu lah ni. Jadi sekarang ni, mana adakah bagi roh itu pendapat roh yang tidak bersama dengan tubuh orang mati tu? Ada pendapat ke tak? Maksudnya ada kesedaran ke tak? Idrak ke tak? Ihsas ke tak? Yakni ia mengetahui akan yang ziarah akan dia tahu ke tak orang ziarah dia? Tu. Macam kita mati ni. Petang Jumaat ni. Keluarga kita, makna ziarah kita, sayang sahabat kita, ziarah kita ni. Kita tahu ke tak dia ziarah kita? Ni. Tu. Padahal ia tiada hadir roh saat ni. Roh saat ni tidak hadir bersama dengan tubuh saat ni. Jadi adakah roh tu tahu orang ziarah tubuh dia tu? Sebab dia ziarah petang Jumaat, ziarah pagi Sabtu. Tu. Maka adakah baginya bahawasanya baginya perhubungan dengan tubuhnya roh saat ni ada hubungan ke tak? Ada konteks ke tak dengan apa nama tubuh dia tu? Sebab roh tidak bersama dengan tubuh tu. Lagi ia mendapat nikmat. Masa tu dia dapat nikmat ke tak? Kalau orang panggil annam radhatum riyadil jannah, dia ni orang hok duduk dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Roh tu bernikmat-nikmat ke tak masa tu? Masa dia tubik daripada jasad tu. Atau azabnya orang hok dia azab akan dia tu. Pada barang yang adanya. Maksudnya ialah dengan qadar yang kena azab atau dapat nikmat. Tu. Maka dijawabnya oleh Syekh Ramli radhiyallahu an dengan bahawasanya sya'an adalah bagi jasadnya nyeruh tu pendapat khabar. Dia sedar, dia tahu ni. Walaupun roh tidak bersama badan, orang mari ziarah tubuh badan kita dalam kubur ni. Jadi kita tahu, ni roh tahu dan diketahui akan yang ziarah akan dia kenal. Ni Syekh ni. Siapa dia? Rakan-rakan dia sudah dia pergi ziarah ni Syekh Ridwan ni, dia kata ni. Dia kenal, dia cek ni. Tu. Dan jikalau sudah jadi binasa suku-sukunya sekalipun tubuh badan tu. Hancur lebu dah ni. Makna dia tahu sekali pun dia tahu siapa dia ziarah dia. Tu. Cuma dia tak boleh nak gapo. Tak boleh nak WhatsApp dan memesej ke saja. Kalau dia boleh WhatsApp, dia suruh kita jangan mung hari ni duk buah, duk kelolo atas kubur aku. Entah so marilah dia kata ni. Maksudnya tolong minta keampunan lah. Itulah dia nak orang mati, dia nak al-maghfirah daripada Allah Ta'ala. Seperti bahawasanya bagi roh pendapatan dengan yang demikian itu. Maka didapatnya jasad itu pendapatannya yang menziarahkan. Makna tubuh kita tu boleh sedar juga. Khabar juga walaupun tanpa roh sekalipun. Walaupun tubuh badan tu hancur lebu dah sekalipun. Sebagaimana roh juga. Gitu. Maksudnya dengan menisbahkan diri kita lah orang mati ni tidak iktibarkan tubuh badan ke roh ke apa, maksudnya kita orang tu maksud dia tahu. Biasanya orang kecil lagi itulah ni. Jadi orang tidak nisbahkan tubuh dia ke roh dia ke tubuh badan orang mati dia tahu ke dok orang tak kecil lagi tu. Ini dalam perbahasan kita je ni. Cuma dia kata orang mati tu dia tahu ke dok, dia dengar ke dok. Kita duduk kata ni orang duduk baca talqin tu makna dia dengar ke dok. Tu misalnya ni. Jadi maknanya kesedaran orang mati terhadap itu mana ada bila kita ziarah dia. Jadi dengan ini sebabkan kalau tubuh dia sahaja sekalipun
Sebab roh tu makna naik, dia tu maknanya tetap saja dia tu orang panggil maknanya menyadari, ada idrak, makna pendapat juga. Dan jikalau tiada roh itu hadir padanya pada jasad itu sekalipun, kerana perhubungan dengan dia dengan roh itu tiada putus. Walaupun roh tidak duduk sekali dengan tubuh badan, perhubungan itu tidak putus. Dia ada kaitan juga. Kaitan. Pelik agak prionya. Macam kita sekarang ni, internet kau berapa, macam mana kita tak ada nak mikir ni. Hok ada hok wire ni, hok wireless ni, lagu mana ni. Hok wire ni pun kita tak ada nak mikir dah kan. Hanya kena. Pas banyak lagi benda-benda lain. Cuba kita tengok ni, makhluk-makhluk ni, seperti kita kata tikus. Tikus ni kalau kita duk kecek nak tahan pergerakan, jawab dia tak kena. Dia peher kok ni. Dia mau duk pesan jangan cepenak lidah ke apa duk lalu kok gerik tu mana gajah ni. Dia tahu kok ni. Mari mana tu orang panggil ni? Maksud kita masuk hotel tu jangan duk cepenak mulut ni. Dia ada hubungan yang kita tak boleh nak huraikan ni. Dia tahu macam mana ni. Tikus tu dia tahu kau tak bahasa kita ni. Kita tak tahu. Jadi macam mana? Apa hubungnya dia ni? Jadi kalau makhluk hidup hayawan ni dia panggil naluri. Dia panggil hidayah indra, hidayah naluri ni. Macam binatang pinyum yang mengembara berpuluh-puluh kilometer di dasar laut sana. Tapi bila nak telur dia balik, kapur dia. Mana kapur dia? Rantau abel lah. Ni, yalah kata. Rantau abel lah kapur dia nya. Ni. Sebab tu kita pun kita kena pergi rantau abel. Tu. Jadi adakah di dasar laut sana ada satu rangkaian jalan raya bagi pinyung-pinyung ni? Kita hok jalan raya siap dengan saibok. Lepas tu ada wave pula tu, makan buah lasak juga. Pinyung dia tak sesak ni. Macam mana kita nak fahamkan keadaan ini? Itu dibawa oleh mana ulama-ulama Imam Syafi'i ni, dia sebut tentang apa nama nak ayat ni panggil dalil-dalil kewujudan Allah Taala, kekuasaan Allah Taala. Daun tu ia dimakan oleh ulat sutera ni. Jadi tubik orang panggil ulat sutera jadi benih. Mana dimakan oleh kejan jadi apa nama kasturi ni, dimakan oleh kambing jadi susu. Daripada sumber yang sama tapi produk dia tu jadi berbeza-beza ni. Tu. Nak ayat kata ajaib ni, makna masa ni ilah produk-produk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga benda-benda dalam bentuk perhubungan. Kalau kita nak faham apa hubungan ni dengan kita kecek tu, makna tikus tu dia boleh reti ke dok, gajah tu dia boleh faham ke dok kita kecek. Dia dengar, dia tak dengar ni. Apa ni? Dia tu habri ke dari segi indera saja dah berbeza-beza ni. Macam binatang serigala, ni makna dia pecium dia tu sangat-sangat power. Kalau kita lah ada macam serigala tu nyanyo kita ni, tu siapa duduk luar ni, tak boleh duduk rumah ni, tak boleh duduk ni. Helai dengan kekuatan orang panggil mata dia ni, duduk di angkasa raya dia boleh nampak anak ayat ni. Kita kalau kita baca kitab ni enggak nak sangatlah mata helai tu. Tuhan tak beri sebab apa? Sebab apa dia binatang Tuhan beri hidayah indera dia tu power lebih kita manusia. Macam monyet buruk dia bergantung ni. Cuba kita bergantung sampai 5 minit. Jawab dia jatuh lebok. Kuat dia ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal. Maka dia bergantung sepenuh-penuhnya kepada indera anggota. Manusia kerana Tuhan beri akal, maka Tuhan pelemah sikit. Pendengar dia sekadar dengar ni. Pecium dia boleh juga cium ni bang. Tapi kalau dah jauh sangat tak boleh dah. Kalau jebak-jebak ni payah kita nak cia jebak mereka, jebak bini kita, tok laki kita cek ni. Jebak orang. Tapi anjing siapa-siapa dia tak biasa kenapa dia boleh cia jebak. Mana cium bang, dia boleh kesal ni. Tu Tuhan beri kepada binatang, hayawan-hayawan sebab dia tidak ada hidayah akal. Maka dia bergantung sepenuhnya kepada indera. Indera tu anggota dan juga panca indera. Jadi makna tu nak ayat kita roh dengan tubuh badan tu dia ada hubungi. Walaupun roh tidak duduk sekali lagu mana. Lagu mana bentuk hubungnya dia dalam bentuk gelombang macam mana? Tu. Dalam bentuk orang panggil apa dia? Itu maknanya tak hakikatnya itu majhul kepada kita. Banyak benda yang kita makna jahil tentang segala hakikat sesuatu. Tu. Cumanya pandangan ini menyatakan bahasanya ada hubungnya, perhubungan. Tu. Itu perkataan yang boleh digunakan. Tu. Perhubungan tu macam mana? Tu macam elektrik ni lah. Boleh mengalir daripada sumbernya kepada ni. Macam air tu lah. Air pagi tu. Daripada kemubu. Rancangan pengairan kemubu. Boleh buat padi 2 kali setahun. Jadi, diambil di kemubu.
Lepas tu rangkaian tali air bersirak berselerok di seluruh negeri Kelantan kita. Kalau kita Kedah, kalau Kedah Mada jadi berselerok tali air. Hingga boleh dibuat sebagai jalan pula tu, batas tali air tu. Tu nak alih. Itu mana hubungnya? Siapa maksudnya ialah ambil pucuk air di kemubu tu. Orang mana? Orang di Macam boleh buat padi. Orang boleh buat padi. Sebelah sana pun boleh buat padi jauh-jauh. Sebab ada hubungnya. Bersambung-sambung. Itu satu hubungnya yang nampak kelih dengan mata lendai kita. Di sana dia ada pula hubung-hubungnya. Sebab ni lah mana macam orang mana seorang ibu dia boleh rasa tak sedap hati. Boleh jadi anak dia ni dalam bahaya ke berapa. Sebab apa? Dia ada hubungnya dengan anak dia. Tapi kalau kita nak cerita hubungnya tu dalam bentuk tak boleh nak royak tapi dia dapat rasa dia dapat rasa mana anak dia ni nak berlaku benda yang tak molek tu. Dia lepas pada tu dia terima berita sungguh tu. Qala musannif rahimahullah taala jadi walaupun tak ada roh pada jasad itu, jasad tu dia boleh menindera, orang panggil boleh khabar tahu siapa-siapa dia yang maknanya yang menziarahi dia, yang datang kepadanya. Tiada pada kerana perhubungan dia tu tiada putus. Forok inilah forok kepada masail. Jadi forok kepada masalah saat ni dia ada forok dia pula. Sebab tu dinamakan furu'ul masail. Forok kepada soalan tu. Soalan tu bertanya tentang masalah. Masalah dalam fiqh saat ni. Kemudian masalah tu pula dia ada forok dia. Tercawan ya tafarra'u minha. Tercawan daripadanya furu'un beberapa cawangan pula. Dijadikan ruh dahulu daripada jasad dengan 4,000 tahun. Ruh dijadikan dulu daripada jasad 4,000 tahun. Dan ruh tiada binasa, ruh tidak pernah binasa pun. Dan akhirnya dalam tasawuf kita maknanya ruh itulah hakikatul insaniyah. Hakikat manusianya ialah ruh lah. Yang dikhitab akan kita, yang dilarang akan kita, ruh kita itulah. Aqimus solah, yang diazab dalam kubur, yang dinikmatkan dalam kubur, ruh yang dihimpunkan di pada masyarakat kita lah. Tubuh badan kita ni bersilih ganti. Hak yang ditanya dalam kubur tu hancur lebuh habis dah. Tu. Jadi hakikat kita yang tak bertukar ni apa? Roh kita tiap-tiap orang. Tubuh badan atas dunia boleh tukar dah. Mana organ si A, dia letak pada tubuh badan orang lain. Tu. Sehingga menimbulkan isu yang juga hangat juga, kontroversi juga bila mula-mula timbul macam mana boleh ke tak, haram ke tak, harus ke tidak tu. Dia setengah daripada masalah yang ditimbulkan ialah kalau begitu kena ke anggota orang jahat dia letak kepada anggota orang soleh dia letak ataupun darah kau letak dalam tubuh orang yang jahat. Jadi bagaimana nak dipertanggungjawab ke perbuatan di akhirat kelak. Siapa dia kena azab ni. Jadi sebenarnya itu tidak jadi masalah sebab tubuh badan kita ni bersilih ganti. Hak yang diazab itu hak tubuh, hak ditanya dalam kubur tu hancur lebuh dah. Dia seperti tubuh badan orang yang duduk dalam neraka, dia hancur lebuh kemudian dia jadi pula. Mana tubuh badan ni boleh berganti-ganti tapi diri kita tetap satu saja, ialah diri kita ya tak bertukar dengan orang lain dah. Cuma untuk jadi nyata zahir malah ditukar letak nama. Nama-nama tu untuk tidak jadi bertukar Roh tiap-tiap orang tu dia tak bertukar. Mana hakikat diri dia tu ialah roh dia lah sebenarnya. Semasa dia kecil, masa dia tu janin dalam perut, itulah yang ditiupkan selepas daripada 4 bulan. Roh tu lah. Jadi roh dijadikan 4,000 tahun sebelum daripada jasad, dia tak binasa dan hanya binasa jasadnya jua. Dia istilah mati ni pun ialah mana roh keluar daripada jasad. Bila roh tu daripada jasad tu punahlah, jadi repuk. Dan dapat nikmat dan azab duduk dalam kubur tu. Roh itu makna dapat dinikmatkan, dia dapat nikmat dan juga azab itu atas roh dan jasad kedua-duanya. Roh dengan jasad kedua-dua. Tu. Qala far'un ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
faman yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita masuk kepada tajuk baru, itulah al-i'tibar. I'tibar itu ialah as-sabru ataupun al-ikhtibar. Perbuatan kita sabar, makna usaha cari lil hadis hal yusyariku rawihi au syaikha rawiyahu. Di sini rawihi. Jadi kalau kita asalnya rawiyahu, tapi dalam hati itu kena ikut dia rawihi. Sebab dia jadi maf'ul. Adakah musyarakah akan rawinya ataupun guru bagi demikian itu rawi oleh salik. Ikhtibar maknanya ikhtibar ataupun sabru lil hadis, itulah dipanggil sebagai i'tibar. Tu mana cek dalam dawawin, dalam kitab-kitab hadis yang membawa bah seperti hadis-hadis sunan, adakah penyokong, ada syawahid ataupun mutabi' kepada rawi tu. Tu yang disangkakan dia tu tafarrud dengan hadis itu. Jadi kita beradu pada kata matanya mana? Kita baca rawi au salikun al-i'tibaru. Saudara. Mana? In yakun i'tibaru tada khabar. Memang betul masaluhu misaluhu. Misaluhu, misalnya al-i'tibar. Misal i'tibar itu. I'tibar ni makna eksperimen dah dipanggil ni, uji kaji. Misal kepada i'tibar itu bagaimana? En yarwiya Hammad bin Salamah hadithan, bahawa meriwayatkan oleh Hammad ibn Salamah hadithan akan satu hadis lam yutaba' alah, yang tidak dimutabaah di atasnya. Tidak ada mutabi' di atasnya. Tak ada mutabi' itu maksudnya rawi lain yang menyokong hadis itu, yang meriwayatkan hadis itu bersama. Tak ada mutabi'. Tu. Min Ayyuba, daripada Ayyub. Jadi daripada sanak ni tak ada mutabi'. Mana lam yutaba' alaihi, mana tidak ada mutabi' di atasnya. Daripada Ayyub dengan sanak Hammad bin Salamata, dia ambil daripada Ayyub an Ibn Sirin, ambil daripada Ibn Sirin, an Ibn Sirin, ambil daripada Ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayunzaru hal rawadzalika thiqatun ghairu Ayyuba. Maka ditengok ni mana dalam dawawin kutubil hadis, dalam dewan-dewan kitab-kitab hadis. Jadi kitab-kitab yang membawa bah yang disusun secara tabwib, seperti kitab-kitab sunan, kitab musnad, ma'ajim, tengok belakang ni. Fayunzaru hal rawadzalika, adakah meriwayatkan demikian itu hadis siqatun, oleh orang yang siqah, ghairu Ayyuba, yang lain daripada Ayyub. Adakah orang lain daripada Ayyub itu ni? Kerana di sini disangkakan Ayyub itu tafarrud dengan riwayat ni. Jadi pada masa sekarang tak ada mutabi' lah Ayyub tu. Dia makna Ayyub tu makna tafarruda. Tapi cek dulu, cari dulu ada ke tidak yang mutaba'ah, mana yang mutaba'ah, mana yang menyokong Ayyub, maksudnya yang meriwayat hadis tu selain daripada Ayyub ni. Adakah ada orang sikoh selain daripada Ayyub yang meriwayatkan hadis ni? Ibn Sirin. Adakah ada orang lain ambil hadis tu daripada Ibn Sirin? Ayyub diambil daripada Ibn Sirin. Ayyub diambil hadis ni daripada Ibn Sirin. Jadi pada mulanya orang tu ingat kata dia ni tafarrud. Dia seorang, dia mengaji sama seorang je dengan Ibn Sirin. Lalu dibuat analisa, dikaji, cari adakah ada orang lain juga yang mengaji hadis tu daripada Ibn Sirin. Yang ambil hadis tu dengan Ibn Sirin. Tak kira lah mengaji sekali dengan dia tu mengaji suku-suku kok. Tak tahu boleh jadi mengaji suku-suku seorang-seorang ni. Makna masing-masing tu minta. Jadi Tok Guru pun meraihkan mereka berdua pada masa yang berbeza-beza. Jadi hadis yang sama, guru yang sama. Adakah selain daripada Ayyub yang mengambil hadis ini daripada Ibn Sirin? Fa'in wujida, maka jika didapati ghairu Ayyuba, siqatun ghairu Ayyub, satu orang siqah yang lain daripada Ayyub yang mengambil rawa zalikatu an Ibn Sirin, ulima, diketahuilah anna lil khabari aslan, bahawasanya bagi khabar itu ada asal. Tu maksudnya sanad dia kuat dah lah. Tu bukan seorang.
Wa illam yujad, kalau tak ada, kalau tidak didapati siqatun ghairu Ayyub, kalau tidak didapati orang siqah lain daripada Ayub, lam yujad zalika tu siqatun ghairu Ayyub, yang mengambil hadis rawa an Ibn Sirin, yang meriwayatkan daripada Ibn Sirin, tak ada selain daripada Ayub, fayunzaru hal rawahu siqatun ghairu Ibn Sirin pula an Abi Hurairah. Maka dipandai pula ni, ada kodok satu orang siqah lain daripada Ibn Sirin yang ambil daripada Abi Hurairah. Tu. Kata itu dia panggil zalika syaikha zalika. Kalau tak ada mutabi' bagi rawi tu, tengok mutabi' bagi guru dia pula. Tu. Mana diusahakan cari ada kodok selain daripada Ayyub, orang siqah lain daripada Ayyub yang ambil hadis tu daripada Ibn Sirin, tak ada. Tengok pula ada kodok lain daripada Ibn Sirin ambil hadis itu daripada Abi Hurairah. Jadi siqatun ghairu Ibn Sirin and Abi Hurairah. Wa illa, dan jika tidak, tak ada juga. Jadi kalau ada makna ia tu ada asal. Jika tidak didapati juga orang selain daripada Ibn Sirin yang mengambil daripada Abi Hurairah, fa sahabiyun ghairu Abi Hurairah rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kada orang lain selain daripada Abu Hurairah ambil hadis itu daripada Nabi, naik sampai kepada sahabat. Mana siapa dua orang ambil daripada Nabi. Jadi sekarang disengkau kepada Abu Hurairah seorang je ambil hadis ni daripada Nabi. Itu dipanggil infarada ataupun tafarrud. Tengok ada kodok selain pada Abu Hurairah yang mengambil hadis ni daripada Nabi. Tu. Jadi mulanya kita ambil peringkat paling bawah sekarang mana Ayub sat ni. Tu. Jadi fa ayyu zalika wujida yu'lamu. Mana-mana demikian itu didapati, maksudnya siqah lain daripada Ayub ambil daripada Ibn Sirin. Kalau tak ada itu, ada kodok siqah selain pada Ibn Sirin yang ambil daripada Abi Hurairah. Ataupun kalau tak ada itu juga, ada kodok sahabat yang lain yang mengambil daripada Nabi hadis itu selain daripada Abu Hurairah. Tu. Jadi fa ayun zalika wujida yu'lamu anna lil hadithi aslan. Diketahuilah bahawasanya bagi hadis itu ada asal. Yurja'u ilaih, dikembalikan kepada hadzal hadis atau zalikal hadis, wa ila fala, jika tidak fala yurja'u, tidak dikembalikan kepadanya. Maka kekallah dia dengan bahasanya dia tu status dia makna la aslalah, tidak ada asal baginya. Itu tujuan iktibar, untuk mencari kekuatan bagi hadis tu. Tu. Summa idza hasala al-i'tibaru, kemudian apabila hasil dah iktibar. Jadi kalau ada dah iktibar macam mana pula? Fa in, ada lagi tafsir, in yakun mujami'un. Wal i'tibaru in yakun mujami'un. Tu. Jadi sebenarnya in yakum mujami' itu bukan sakut pada iktibar. Iktibar tu makna sana, jumlah sana. In yakun mujami'un fil lafzi fahuwa syahidun wa tabi'un. Baiklah, jika adalah mujami' itu, yujami'un tu fil lafzi, pada lafaz. Pada lafaz hadis. Hadis yang sama tu makna lafaz dia tu sama. Jadi yujami'u tu sepakat saat itu penyokong itu pada lafaz. Fahuwa syahid, maka dia adalah syahid dia panggil. Wa tabi'un, dan juga tabi' dia panggil. Jadi in yakun ay yujadu mu'tabarun. Jika didapati akan mu'tabar, orang yang mu'tabar. Mu'tabar. Kita mana ulama mu'tabar, kitab mu'tabar. Orang yang mu'tabar mana orang yang boleh dibuat iktibar. Orang yang boleh dibuat iktibar ini maksud dia dia bukan mana dia tu lemah, tapi boleh dibuat iktibar. Tu mu'tabar. Yujami'u bi kasril mim, dengan kasrahkan min atsaniyah yang kedua, mujami'. Bukan mujama' dak, mujami'. Ai muwafiqun li dzalikar rawi wa syaikh. Muwafiq yang menyerupai bagi yang muwafiq, yang sama bagi demikian rawi, wa syaikhihi, dan juga gurunya, guru kepada rawi. Wa in ala, dan sehingga ke teratas. Tu wa in ala. Jadi jika mujami' saat itu fil lafzi, pada lafaz, fi ai lafzil matni, pada lafaz mata. Lafaz mata hadisnya sama. Tu itu maksudnya mujami' fil lafzi. Fahuwa ai zalikal hadis al mujami' bila kasri itu syahidun. Maka hadis yang mujami', orang panggil bagi hadis itu dipanggil sebagai syahid, dan juga tabi'. Itu dipanggil syahid.
Jamak dia syawahid. Tu. Jadi kalau lafaz dia tu muwafakat. Lafaz hadis, lafaz matan hadis tu muwafakat. Sebab kalau tak muwafakat lafaz tapi muwafakat makna pun tak apa dah. Kalau muwafakat dari sudut lafaz nah, makna sudah tentulah nah. Maknanya muwafakat pada lafaz maka mujami' hadis tu dia panggil yang menyokong hadis tu nah dipanggil sebagai syahid dan juga tabi'. Wa sa'id aidan. Dan dinamakan sebagai sa'id juga. Sa'id ni makna penolong. Wa mutabi'. Hak sa'ni mutabi', hak ni mutabi' bi fathil muwahhadah. Mutabi' tu maksudnya umum. Jadi kalau mutabi' tu makna ada mutabi' rawi yang menyokong rawi tu. Dan lafaz makna lafaz mutabi' dengan lafaz hadis rawi itu maknanya muwafaqah lafaz dia. Maka itu dipanggil syahid dan juga dipanggil sebagai mutaba'. Hadis tu dipanggil mutaba'. Tu. Jadi mutabi' rawi tak dia. Ni mutaba' tu. Jadi nama dia banyak. Panggil syahid pun panggil, tabi' pun panggil, sa'id pun panggil, mutaba' pun panggil. Mutaba'. Jadi ni hak sana, jadi syahid ni dia kena apa dia? Kena kepada zalikal hadis. Syahid tu makna hadis tu lah. Mujama' pun mutaba' tu makna hadis. Mutaba' hadis, mujami' tu rawi. Mutabi' tu makna rawi. Tu. Mutabi' kalau ada mutabi' bagi rawi tu ni, maka kalau sama lafaz dia tu muwafakat selaras, nama dinamakan hadis tu sebagai mutaba', hadis yang disokong. Mujama' ni makna syahid ataupun syahid. Syahid tu makna yang menjadi saksi ni. Tu. Itu nama-nama dia. Wa'lam annal mutaba'ata ketahui ilmu bahasanya mutaba'ah itu in hasalat lirawi nafsih. Kalau hasil mutaba'ah itu bagi rawi dirinya mana? Macam tadi Ayyub. Apabila dibuat iktibar didapati ada thiqatun ghairu Ayyuba. Yang mengambil daripada Ibn Sirin. Mana rawazalika hadis an Ibn Sirin, maka dipanggil sebagai fatammah. Dia panggil mutaba'ah tammah. Tu. Wa in asalat li syaikhihi, kalau hasillah mutaba'ah sat ni bagi tok guru dia. Tok guru ni kepada rawi itu seperti hak sat ni. Tengok cari dalam dawawin tak jumpa ni penyokong kepada Ayub. Tapi selain daripada Ayub tu ada ngambil daripada Ibn Sirin tak ada. Kemudian cek pula Ibn Sirin ambil daripada Abi ada ke ada ke lain. Situ dia panggil tu bukan tamah, hak sani tamah. Maka ni wa in hasalat li syaikhihi faman fawqahu, maka mereka yang di atas syaikhihi itu faqasiratun, maka qasira, panggil qasira. Misalnya mutaba'ah tu berlaku pada tahap Ibn Sirin. Tu. Hak rawi tu mana rawi mana Ayub, rawi hak mula-mula tu. Ya kalau berlaku pada Ibn Sirin ataupun pada Abi Hurairah, nama dia mutaba'ah qasirah. Mislu tammati, misa mutaba'ah yatamah ma rawahu asy-Syafi'i an Malikin an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Syafi'i, ambil daripada Imam Malik, ambil daripada Abdullah bin Dinar, ambil daripada Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, asy-syahru tis'un wa ishruna. Bulan-bulan ni ialah 29 hari. Kalau begitu fala tasumu hatta tarawil hilala, maka janganlah kamu puasa sehinggalah tarau makna melihat, sehinggalah kalau kamu melihat akan hilal makna anak bulan. Wala tuftiruhin hatta tarahu, dia jangan kamu berbuka, yakni geraya lah. Berbuka maksudnya geraya. Hatta tarahu, sehingga kamu nampak akan dia akan hilal anak bulan Syawal. Tu. Sebenarnya anak bulan Ramadan. Fa ighumma alaikum, makna tak nampak lah ni. Maka jika dirimkan di atas kamu, makna jerbu. Bermaknanya tak nampak ni. Dia bukan masalah anak bulan ni, sekadang-kadang setengah orang ni makna dia kata anak bulan ada besar debu. Dia bukan isu anak bulan ada ke tak ada, anak bulan tu ada. Nampak ke tak nampak ni.
Bukan hakikat wujud. Kalau hakikat wujud memang wujud, boleh dibuktikan. Cuma tidak nampak ketika tagrib matahari dalam tempoh masa 20 minit lebih begitu, tak sampai setengah jam pun. Masa itulah anak-anak boleh tu sedang tagrib masuk juga dalam matahari. Masa itulah kita rayah. Jadi habis masa tu orang tak rayah dah. Jadi duk rayah lagi kat gila aku panggil ni. Mudah tengok gapo lagi terapung tu. Mana anak boleh dah turun dah. Maghrib juga dah. Jadi nak terapung namanya nak tengok guananya. Jadi maknanya itu mana nampak. Mana Nabi kata mung puasa kalau nampak. Mana li ru'yatih. Wa'afdun mana li ru'yatih, kerana nampak, bukan kerana ada dak. Itu dia bukan talazum. Ada dengan wujud. Ada dengan mana nampak dengan wujud tidak talazum. Kalau nampak dengan tahu itu talazum. Nampak dengan tahu. Jadi kalau tahu makna nampak, rakyat kata nampak tapi maksud dia tahu. Rakyat tahu tapi maksud dia nampak. Adapun wujud tak semesti. Wujud dengan tahu tidak lazim waktu. Wujud maknanya kita kata pukul sekian-sekian. Kalau kita tak tahu pukul sekian, pukul 3, dia tetap pukul 3. Tidak nanti kita tahu baru dia tu jadi tidak. Itu maknanya tidaklah lazim makna nampak dengan wujud. Bukan kerana ada anak boleh, kerana nampak anak boleh. Tu. Dia maksud nampak sini gap dia tahu. Kalau nampak anak boleh, jawab dia kat kita ni tak puasa pas bila. Bila masuk kita nampak anak bolehnya. Kalau kita nampak tu besar dah tu, bukan hilang dah tu. Tu. Ni orang tengok tu ialah orang panggil puasanya. Tu. Tapi kalau tak nampak fa in humma alaikum, itu menunjukkan bukan wujud dia. Tak nampak tu kerana rem jerbu. Fa akmilul iddata 30. Maka sempurnakan oleh kamu akan iddah tempoh masa 30. Esok puasa lagi lah. 30. Mana 30 Ramadan. 30 Ramadan. Zanna qaumun, telah menyangka oleh satu kaum. Jadi wujudnya iktibar ini apabila wujudnya orang panggil persepsi, maknanya tanggap orang bahasanya hadis itu riwayat rawi itu tafarrud. Maknanya bersendirian meriwayatkan hadis itu. Jadi ada satu kaum, satu kumpulan yakni minal ulama lah menyangkakan anna Syafi'iyya, bahawasanya Imam Syafi'i tafarrada bihi an Malikin, tafarrud dengannya dengan hadal hadis daripada Imam Malik. Jadi ada satu kumpulan ulama menyangka bahasanya Imam Syafi'i seorang aja orang panggil belajar hadis ni daripada Imam Malik. Orang lain tak ambil hadis ni. Itu sangkaan. Lalu fa'adduhu fi gharaibihi, maka membilan mereka itu kaum saat ni dia akan hadal hadis fi gharaibihi pada hadis-hadis gharib Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i ini ada koleksi hadis-hadis gharib. Maka mereka pun letakkan hadis ni dalam kumpulan Gharaib Syafi'i. Masuk kumpulan hadis-hadis Gharib Imam Syafi'i seorang tu. Lianna ashab Malikin rawahu bilafzin, kerana sahabat-sahabat mana anak murid kepada Imam Malik meriwayatkan hadzal hadis dengan lafzi fa in ghamma alaikum faqdirulah. Begitu. Hak ni fa aqmilul iddata 30. Tu. Jadi maknanya lafaz hak anak murid kepada Imam Malik lainnya fa in ghamma alaikum faqdirulah. Lakin taba'a Syafi'iyya al-Qanabiyyu, akan tetapi sebenarnya taba'a Syafi'iyya mutaba'ah akan Imam Syafi'i al-Qanabiyyu oleh Qanabi. Tu Syafi'i jadi maf'ul. In Malikin ambil daripada Malikin. Maksudnya dengan lafaz fa akmilul iddata 30 ni bukan Imam Syafi'i seorang aja ambil daripada Imam Malik. Ada satu orang lagi, siapa dia? Nama dia Al-Qanabiyyu. Tu. Itu dia panggil dia panggil mutaba'ah yang tammah. Tu sebab mana yang mutaba'ah tu pada rawi yang dizonkan tafarrud tu. Tu. Wa mithalul qasirah, misal mutaba'ah qasirah maksudnya mutaba'ah itu bukan berlaku pada rawi yang disangka ke tafarrud tapi pada guru dia. Tu. Mutaba'ah itu berlaku pada guru dia. Misal dia riwayatu Asimin an abihi. Riwayat Asim daripada ayah dia. Ayah Asim, siapa dia? Ayah dia Muhammad bin Zaid. Nama ayah kepada Asim. Jadih Muhammad bin Zaid ni diambil daripada tuknya Tok Asim. Tok Asim tu siapa dia? Zaid lah. Mana Muhammad tu ambil daripada Zaid ni. Tu.
Siapa dia? Abdullah ibn Umar. Daripada tuknya. Tuk siapa dia ni? Tuk sentuh ni. Datuk dia mana? Abdullah ibn Umar. Datuk ni nampak-nampaknya Tuk Muhammad bin Zaid lah. Bukan saat ni. Bukan tuk kepada Asim. Tuk kepada makna Muhammad bin Zaid. Dia kadang-kadang makna yang cucu dia tak ambil daripada ayah dia, dia ambil daripada tuk dia. Dia tak belajar dengan ayah dia ni. Dia tak lagi dengan ayah dia sendiri. Dia belajar dengan tuk dia. Dengan tuk tak apa ni. Tu. Sama-sama tuk guru silap belaka ni. Jadi ni itu Abdullah bin Umar, maknanya tuk kepada Muhammad bin Zaid ni. Fakammilu talatina. Fakammilu, sempurnakan oleh kamu akan 30. Wa fi Muslim min riwayati Ubaidillah ibn Umar. Ini Ubaidillah ibn Umar and Nafi' and Ibn Umar. Nafi' ni maula bagi Ibn Umar. Tu hamba bagi Ibn Umar. Dia salsalatuz zahab, sanak yang keemasan, mana yang terbaik. Malik ambil daripada Nafi', Nafi' daripada Ibn Umar, ataupun Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi' daripada Ibn Umar, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Nafi' daripada Ibn Umar. Jadi Nafi' ambil daripada Nafi', ambil daripada Ibn Umar bilafzi faqaduru. Jadi faqaduru lahu talatina. Makna cukupkan baginya, makna 30. Tu. Jadi wa'lam aidan, ketahui olehmu juga, annahu lan hisara lil mutaba'ati. Tidak ada inhisar, tidak ada hingga, tidak ada sakak lil mutaba'ati wa syawahidi fi thiqati pada thiqah. Balil madarud, bahkan tempat beredarnya masalah mutaba'ah ni ala man yu'tabaru bi hadisi, di atas mereka yang diiktibarkan dengan hadisnya. Hadis dia tu diiktibarkan tak ataupun tidak. Diiktibar tu maksudnya orang jadikan iktibar akan ataupun tidak. Jadi fayadkhulu fihi ma riwayatu man la yuhtaju bi hadisi wahdah. Maka masuklah untuk buat iktibar ini, fayadkhulu fihi ma, maka masuklah pada keduanya. Makna mutaba'ah dan juga syawahid ni. Riwayatu man, riwayat la man la yuhtaju. Mereka yang tak boleh nak hujah bi hadisihi, dengan hadisnya wahdah usahanya. Kalau seorang dia tu orang tak boleh nak hujah dengan hadis dia. Sebab dia tidak kuat. Tapi dia ni dia panggil mu'tabar. Mu'tabar ni orang boleh diwak iktibar hadis dia. Hadis dia ni boleh diwak iktibar. Tapi kalau dia seorang-seorang, kalau hadis tu dia riwayat seorang-seorang dia, orang tak boleh nak terima hadis dia, tak boleh nak hujah. Dia ni boleh buat napo, dia panggil boleh buat napo. Buat napo boleh. Tapi kalau dia sendiri tu dia tak gagah. Dia boleh, dia tu makna tidak kuat dah. Dia lemah. Tapi dia boleh masih lagi boleh buat napo, lemah-lemah dia. Makna tidak lemah sangat. Tu. Boleh jadi pas ni dia ada, dia sebut dia duduk pada ranking nombor berapa dari tartib tajrih. Tartib tajrih. Jadi sebab orang yang tak itu bukan kata tak pakai gawar belaka kurang-kurangnya boleh buat jepu pisau dia jual murah-murah, tak siapa ada waria banyak lembek-lembek kita nak pakai gini tak ramah dah tapi buat jepu habis jepu tu. Sedap. Jadi kalau pisau bagus-bagus segan dia kata buat jepu kan lah ni pisau kapal pun ada. Tak seharga lah serupa je pisau kapal. Biasa kapal ni orang tak makan direct tapi nak buat jepuk gitu dah misalnya serupa pisau jelas juga harga dia ingat kau murah dah pakai buat jepuk tidak carilah lembek-lembek sikit murahlah sikit mana. Jadi nak rayaknya boleh buat lah, boleh buat kerja lagi. Tapi kalau kita kata kalau contoh pisau tak ni nak buat jepuk pun tak boleh dah Allah berkulak dah kan tak boleh nak makan lah tak boleh nak proses dah. Tu. Itu nak rakyat kata mu'tabar, itu maknanya bukan kata tak pakai kerja langsung. Boleh orang panggil tulu-tulu tulu-tulu holo kayu ke berapa boleh. Bukan kata tak boleh nak buat kerja langsung, boleh lah juga gaul seming gitu Tapi nak ikat batu aja aku tak reti Gaul seming boleh lah, punggah bagai boleh lah. Tak apa dah tu. Tu. Enggak tukar pun dia nak buat kerja dia juga menjual belakang nyanyi lah letih lah. Jadi tulu-tulu tukar boleh lah. Gitulah.
Tapi kalau hok lembek berdoa, tak usah kata nak tolong tu. Wak menyusah, tak usah mari sini wak serabu. Kenok bergotu, kenok menyusah kau tu ke pula. Ayah dia bawa ni. Mak dia bosan duduk rumah ni. Bawa no. Okey, dia menokeh bawa lah dia mung kenok air. Tu air rumah akak air ni. Kenok air kata Allah serabu pecah. Terbalik kowe gelas Allah serabu lah. Semula pula tak bawa lah ni. Dia kalau bawa gi tolong ayah mung kan. Gi buat gapo boleh tolong Allah kayu gau seming tak apa dah. Tu maksudnya mu'tabar. Tapi kalau nak lok ke dia nak agak ke dia buat tak boleh nak buat. Kalau dia topi orang ikut orang boleh lah. Begitulah. Kira orang tukar-tukar dekat kali dekat ni. Kalau nak suruh dia apa pun tak pergi buat ni, boh dia pergi cocok ni. Boh dia pergi cocok vaksin lah ni. Dan boh mong ni jajak mong tak cocok. Kita tak boleh nak buat. Kita juga harus mengikut dia suruh buat je. Kalau lok kita kan jadi muka lain lah. Tak jadi support dia makan dok no. Gitulah maksudnya gambar makna muktabar ni. Maksudnya dia tu kalau hadis dia sore-sore dia tak boleh nak buat hujah. Tak boleh nak buat dalil lah. Tapi dia pakai hijau juga. Mana dia boleh pergi tampul, mana tampal. Maksud dia boleh kuatkan. Kerana makna syawahid dan mutaba'ah dia ifadatah gapo tak kemarin ifadatul mana taqwiyah. Ifadah taqwiyah nak menguatkan. Dia sendiri tidaklah kuat sangat ni. Tu. Nak buat sendal, buat baji gitu je. Ambil kayu-kayu lejo-lejo ni boleh lagi ni. Benda hok lejo-lejo tu boleh lagi kita buat kerja, buat selit-selit, buat baji ni. Tu. Jadi ni fayadkhulu fi ma likaunihi ma'dudan fi du'afa. Sebab apa la yuhtaju bi hadithihi wahdah. Bapa tidak dibuat hujah dengan hadis dia sendirinya likaunihi kerana bahawasanya kerana keadaannya muktabar tu. Muktabar ni oranglah muktabar ni. Dia kitab pun muktabar, ulama muktabar, kitab yang muktabarah ni. Orang pun makna muktabar kau tak muktabar. Tu. Muktabar tu dari segi ilmu kau, dari segi hok kira ramai-ramai ni. Kalau ramai-ramai ni kalau kita kata hok dia tidak ada iktibar lah tak masuk buku dia tu ni. Dia mengikut pandangnya dia. Dia orang kata buat kira dengan dia tu. Itu maknanya ghairul muktabar tu. Tu. Likaunihi kerana bahawa keadaannya muktabar itu makdudan dibilangkan dia fi du'afa daripada kalangan orang dhaif. Dia ni termasuk dalam kategori rawi yang dhaif. Dia tu. Maka dengan sebab tu hadis dia tidak boleh dibuat ihtijaj. Tapi dia boleh digunakan untuk jadi syawahid ataupun mutaba'at. Tu dia. Li'anna li'atimada 'ala man tuba'a. Kerana yang diiktimadkan itu di atas mereka yang dimutaba'ahkan itu. Cuma orang yang dimutaba'ah tu dia juga lemah, makna kena ada sokongan Bal qad yakunu kullu minat tabi'i wal mutaba'. Bahkan kadang-kadang adalah tiap-tiap daripada tabi' yang mengikut dengan mutaba' itu bi fathil muhadath la i'tibada alaih. Kedua-dua tu tak boleh iktimad belaka, tapi bila gabungnya kedua tu dia jadi kuat. Iktimad itu berdasarkan kepada majmu'. Majmu' tu maksudnya gabungan. Kombinasi gandengnya bersama kedua tu. Tapi di atas tabi' dengan tamak kalau sore-sore dak belaka. Hok sani mentuba' sani tu kadang-kadang boleh dia tu maknanya orang panggil iktimad tu bila ada orang yang menolong dia. Tu. Jadi kadang-kadang keadaannya tiap-tiap orang daripada tabi' dan juga mutabak itu makna kedua-dua tu tak ada iktimad di atas dia. Kama zakarahu al-Qustullani sebagaimana menyebutkan dia akan matu oleh Qustullani an syaikhihi daripada tok guru dia, sabda tok guru Qustullani as-Sakhawi. Fabijat itu sebagaimana disebut oleh Sakhawi lah. Maka fabijtima'ihima maka dengan perhimpunan keduanya, gandengan keduanya, gabungnya, kombinasi keduanya barulah orang panggil tahsulul quwah, hasillah oleh kekuatan. Sebagaimana kata ustaz kita dia panggil admin tu. Jadi kuatlah sikit tu. Jadi maknanya hasillah kekuatan, hasil gandengan. Bergabung, bekerjasama sana ni. Kalau atas diri masing-masing satu benda ni, tiap-tiap orang tu kalau atas orang tu nak akak dia tak gerak. Tapi kalau bergabung dua orang tu dia boleh jadi gerak. Tapi orang yang gagah, yang kuat, sore-sore dia pun dia boleh hakak. Bukan dua benda yang seumpama, dia boleh hakak lagi. Tu orang yang power. Maka orang yang seumpama itu dipanggil sebagai orang man yuqbalu. Orang panggil tafarruduh. Orang yang diterimakan akan tafarrudnya. Tu. Jadi kalau macam Imam Syafi'i ni, kalau dia tafarrud pun tak ada masalah.
seorang yang seumpama Imam Syafi'i sat ni. Cumanya dibuat iktibar nak cari juga ni. Ada ke orang lain yang meriwayatkan daripada Malik, Imam Malik hadis ni? Rupa-rupanya ada. Kau nak Al-Qanabiyu ni ada ni. Jadi bertambah-tambah kuatlah. Tapi dengan sore-sore Imam Syafi'i pun tak boleh nak dipertikai dah ni. Kita ni kalau terlalu lemah, 3 orang pun tak boleh nak buat apa juga ni. Kelipah duk tengok belakang. Tak pandai belakang ni. Tak jadi suruh juga. Dia kena ada pala kuat tu ni. Jadi kita ju kaca boleh lah ni. Jadi kadang-kadang tak ada pala ni, tak ada ketua. Chef tu tak ada. Jadi tak boleh nak buat lah. Tak ada orang hok pandai. Hok pandai tu sore-sore dia jadi kerja cuma susah lah sikit dia ni. Dan kita ni 2-3 orang pun tak boleh nak buat. Wal mu'tabaru, siapa dia ni mu'tabar ni? Wal mu'tabaru wa huwa alladhi yuzkaru hadithuhu lil istishhad bih. Mu'tabar ni ialah ni mu'tabar ni ialah rawi dhaif lah. Tapi dia mu'tabar. Perkataan mu'tabar tu makna dibuat kira lagi. Iaitu mereka yang disebutkan hadisnya bagi buat istishhad, buat dalil dengannya. Yang mana hadis dia tu sebut wa al-madhku fil martabati rabi'ati wal khamisati min maratibit tajrih. Itulah mereka yang disebut pada martabat keempat, martabat kelima daripada martabat tajrih. Tajrih ni makna luka, makna dhaif. Dia du'afa ni dia ada 5 martabat. Nombor 1 tu terlalu dhaif. Lemah sangat-sangat. Lembek berdoa nah. 2 tu kurang sikit, 3 pun tak boleh nak jadi muktabar lagi. Ya keempat ni dhaif juga tapi dhaif tak berapa dhaif. 5 ni tak dhaif sangat ni. 4 dengan 5 ni boleh buat iktibar, mana boleh buat mutabaah. Hak 1 2 3 tak usah kata dia sendiri tu buat ijtihad. Nak tak mutabaah orang lain pun tak boleh. Jadi hak 4 dengan 5 ni walaupun dhaif masih pakai kerja lagi. Itu kita akan tengok siapa dia kah yang dikategorikan sebagai orang yang kelima, orang yang keempat ni. Maksudnya panggilan yang macam mana? Kalau yang nombor 1 tu apa dia? Kadzab. Tu kadzab. Kadzab tu nombor 1 tu. Kadzab nombor 1 ni pendusta. Tu. Kalau kita ambil Melayu ni, orang ni iktibar orang ni orang yang ada kualiti kau tidak ni. Kalau bakal kita bagus dia, hebat dia ni. Hebat dia. Bisa. Tu maksudnya mantap lah ni. Kalau kata lagu mana dia ni boleh buat John? Boleh lah tu lagu mana? Boleh lah. Jadi kalau ikut-ikut orang tu boleh lah ni. Kalau kita nak dia tu pala tak boleh. Tu. Sama ada dari segi ke mana tak pakai gawa dia tu. Orang tak masuk bot lagu tu ni. Jadi kita faham lah tu makna. Tapi istimal kita ni kita tak susun martabat dia ni. Tapi dalam bab periwayatan ini makna dia kita kena pasti setara mana orang. Dia walaupun kata dia tu lemah, kata tak pakai kawal sikit habuk nak kau dia. Ada. Samalah juga hadis dhaif. Hadis dhaif ni bukan kata mana tak pakai kawal sikit habuk ni. Tu. Masih lagi orang panggil ruan untuk dia ni. Maksudnya dalam bab fadailil amal, fadailil ashkhas. Patu pula kalau dia bergabung dia boleh jadi hasan li ghairihi, dia naik pakat juga ni. Jadi bukan kata kalau dak yang pakat tahu ni, buruk pakat tahu. Tengok dulu pilih. Takut-takut ada boleh guna ni. Tu. Wa ghairuhu dan lain daripada mu'tabar wa huwa man la yuktabu, mereka yang tidak ditulis hadir lil istishhad bihi, bagi nak buat istishhad dengannya dengan men sat ni men zukira fi salatil awali, mereka yang disebut pada 3 yang pertama iaitu martabat al-ula, al-thaniyah, al-thalithah. Itu terlalu dhaif. Tak boleh nak buat apa dah, dhaif sangat tu. Tu. Kalau jahat jahat telajuk nah gitulah. Wasatatil maratibu insya-Allah taala, lagi akan datanglah martabat tajrih ni insya-Allah taala ila akhir, wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Bukan